Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita sambung untuk siri modul yang ke-8 ni berkaitan dengan 100 tips and tricks. Okey, kita sambung untuk topik yang ke-9 iaitu cite dan juga citation. Okey, minta maaf kita lambat juga. Asal pukul 2 dah 2.20 juga. Okey, minta maaf yang tu. Okey. Yang ke-40, maksudnya tip yang ke-40 daripada 100. Okey, kita kena pertimbangkan untuk submit di jurnal yang paling banyak kita cite. Ini daripada hari pertama yang saya ada ulang-ulang yang saya sebut. Ini adalah perkara yang penting. Jadi kalau kita nak submit dekat jurnal yang kita nak hantar, jadi bagi memastikan orang kata sesuai atau tidak sesuai, dia kena tengok dekat bahagian reference. Jadi chief editor dan review akan tengok dekat bahagian reference kita. Maaf, sama ada reference kita ni ada cite tak dekat jurnal yang kita nak hantar ni, bagi memastikan jurnal itu adalah bersesuaian. Okey. Jadi jika kita ada draft artikel, lihat di bahagian rujukan. Ini dalam kes ni lah. Jika kita ada draft artikel yang kita dah ada dalam tesis, lihat di bahagian rujukan, semak rujukan dengan mengenal pasti rujuk jurnal yang sama terbanyak. Dengan berpandukan ini, ia dapat membuka potensi untuk kita hantar di jurnal tersebut. Dalam kata lain, sama dengan perkara nombor 1 tadi, pemilihan. Jadi nak memilih jurnal, lihatlah di bahagian reference, jurnal mana yang banyak yang kita rujuk. Di situlah potensi dia untuk kita submit. Jadi pertimbangkanlah submit di jurnal yang paling banyak kita cite. Okey, sekarang kita dah confirm dah. Okey, kita nak hantar dan nak submit di jurnal A. Jadi cite lah jurnal tersebut. Macam tadi kita dah tahu dah. Okay, now kita dah pilih dah jurnal A tadi sebab paling banyak citation dan rujukan kita merujuk pada jurnal A. Now kita dah plan untuk submit di jurnal A. Jadi bila dah plan nak hantar ke jurnal A, boleh tambah lagi citation untuk kita cite di jurnal A tu. Jadi bila dah tahu nama jurnal bila kita dah tahu nama jurnal untuk kita submit, okey, dan sediakan artikel penuh, maka digalakkan untuk kita cite jurnal itu sebanyak mungkin. Ada yang bagi cadangan, so saya letak range dalam 3 hingga 8. Orang kata berapa banyak yang kita nak cite dekat jurnal tersebut? Dalam 3 hingga 8. Bila kita dah cite jurnal yang sama dengan jurnal yang hendak dihantar, menunjukkan artikel itu bersesuaian dengan jurnal tersebut. Bila reviewer dan chief editor lihat di bahagian reference, so ternyata banyak sekali kita cite dalam jurnal tersebut, maka sahlah bahawa bidang kita ni, artikel ini bersesuaian dengan jurnal ini. Okey, boleh juga cite yang general. Okey, orang tanya macam mana nak custom, nak cite jurnal ni. Okey, kita boleh cite yang general. Contoh cara yang paling mudah adalah di bahagian latar belakang tu bahagian general. Jadi biasanya cerita tentang secara worldwide. Jadi kadang-kadang ada dalam artikel yang kita nak submit dalam jurnal ni, okey, yang menceritakan hal yang sama, jadi kita boleh cite. Jadi bolehlah cite dalam jurnal yang sama yang mengisarkan tentang perkara-perkara yang general. Contohnya yang lain adalah dalam kajian lepas, topik yang sama dah dikaji dekat UK dan Japan. Okey, merujuk pada kajian lepas yang submit dalam jurnal ni juga dah buat dekat UK dengan Jerman. UK, Japan, Jerman, contoh 3. Jadi kita boleh katakan beberapa kajian lepas telah mengkaji topik ini. Topik ini juga diperbincangkan di negara-negara maju, antaranya UK. Dia pun cite lah yang tadi, UK kan, Michael. Okey, di Jerman, Oze, contohnya. Okey, Jepun, contohnya. Toyota, contohnya. Jadi you cite. Jadi Toyota, Oze dan Michael tadi itu semua terbit dekat jurnal yang sama yang tempat kita nak hantar. Jadi automatik kita dah buat 3 citation dah merujuk pada jurnal yang sama. Begitu juga dengan metod awal perkara kan. Dia kata topik ini juga diperbincangkan dalam pelbagai metod. Antaranya menggunakan metod kuanti. Kita tengoklah jurnal dalam yang kita submit tu dalam topik yang sama, siapa yang gunakan kuanti? Cite dia. Siapa gunakan kuali? Boleh cite. Siapa yang gunakan mixed method? Boleh cite. Jadi kita boleh cite yang general. Yang paling penting kita nak submit dekat jurnal tu, jadi kita kena cite jurnal itu. Ini perkara penting So cuba imbas kembali mana-mana yang kena reject sebelum-sebelum ni.
Ada tak dekat bahagian reference kita nak hantar kat jurnal tu, sebenarnya kita tak cite pun jurnal tu. Okay, tu yang tip yang ke-41, poin yang nombor 2 untuk bahagian citation. Okay, poin yang ketiga dalam citation adalah cite artikel dari jurnal family. Okay, ambil mudah ambil mudah, ambil general. Katakanlah kita decide nak hantar jurnal dalam bidang pendidikan. Okay, kita decide nak hantar dalam bidang pendidikan di Emerald. Okey, di Emerald sendiri untuk bidang pendidikan terdapat 10 jurnal. Iaitu jurnal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10. And A sampai J ada 10. Kita plan nak hantar dekat jurnal A. Okey, arahan kat sini cite artikel jurnal family. Maksudnya kita dah cite dah jurnal A tadi. Dah banyak dah 3 hingga 8 tadi kita dah cite jurnal A. Okey, cite juga jurnal family. Dalam Emerald lah maksudnya. Yang cite juga jurnal B, C, D, E, F, G, H, I, J tadi. Katakanlah untuk orang lain pula dia nak submit dekat jurnal B. Okey, nanti jurnal B pun kena cite jurnal family. Jadi dia cite lah A, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi dia bagus amalan ni maksudnya saling tolong-menolong lah. Maksudnya siapa nak hantar A, cite juga B and C. Nanti siapa yang nak hantar B, tolong cite balik A dengan C. Jadi consider tu adalah support jurnal family. Kerana ada sebab. Kenapa tadi kita kena cite jurnal tu tak payah banyak sangat, 3 hingga 8. Kalau terlalu banyak dipanggil self-citation journal. Tak elok untuk reputation journal, terlalu banyak cite journal yang sama yang tempat kita nak hantar. Jadi sebab tu ada kawalan iaitu 3 hingga 8. Tetapi kita boleh cite banyak, sebanyak mungkin kita boleh cite journal family. So journal family tak jatuh journal self-citation. Jadi cite lah journal B, C, D, E, F, G, H, I, J tu sebanyak mungkin. Tapi untuk self-citation maksudnya kita nak hantar kat journal A, kita nak cite kat journal A jangan terlalu banyak. Dalam 3 hingga 8 saja. Jangan terlalu banyak sebab dia jatuh dekat self-citation journals. Okey, 43. Ini yang saya katakan tadi. Cite artikel di bawah jurnal di penerbit yang sama. Okey, banyak kan? Contohnya kita plan nak hantar dekat Emerald. Tadi dah cite jurnal A dan jurnal family dia. Secara keseluruhan, semua citation dan reference kita di Emerald. Tadi cite, model tadi dah cite jurnal itu yang kita nak submit. Cite jurnal family dia pula. Lepas tu cite pula jurnal yang bawah payung Emerald. Bukan hanya pada 10 dalam bidang pendidikan tadi. Mungkin bidang-bidang yang lain-lain yang hampir-hampir multidisiplin. Okey? Jadi tu tips yang seterusnya iaitu cite lah daripada penerbit itu sendiri. Okey, tip yang ke-44. Cite artikel yang most view. Tadi kita rujuk. Sekarang ni cite. Okey, cite pun boleh dengan yang dalam jurnal tu kadang-kadang dia ada information, dia bekalkan maklumat. Ada yang artikel yang most view, most download, most citation dari jurnal itu. Jadi kita boleh juga cite daripada most view, download and citation. Kerana publisher happy kerana ni anak emas dia. Okey, dia suka kita cite jurnal-jurnal yang most view download. So dia tetapkan jadi ranking lah. So dia boleh compete dengan jurnal-jurnal lain. So ini dapat meningkatkan dia punya edge index dan sebagainya. Jadi sangat penting jurnal-jurnal ni yang untuk level untuk cite, untuk view, download dan citation pun penting. Jadi dia tahu benda ni. Jadi ni dah amalan dah. Nanti dia check kat reference. Okey, chief editor buat pengetahuan you. Dia akan baca kat mana tau. Dia akan tengok tajuk, dia akan tengok abstract, kemudian dia tengok dekat keyword kita. Kemudian dia tengoklah yang depan tu, yang front door muka surat pertama dalam artikel kita. Automatic lepas tu dia belik-belik macam tu je. Dia akan stop kat mana tau? Dekat reference. Itu bahagian pertama chief editor akan buat. Kalau saya pun saya tengok muka surat depan terus pergi reference je. Tesis pun saya buat benda yang sama. Tengok tajuk, tengok baca bab 1, tak baca bab 2 dah. Bab 1 terus tengok reference. Tengok reference, tengok appendix. Jadi dekat reference tu nak tengok, dalam artikel ni tengok, okey dia dah cite jurnal ni. Dan dalam hati kita decide, okey artikel ni bersesuaian. Jadi kita tengok lain-lain pula. Oh dia cite juga jurnal family, dia cite juga jurnal Emerald, dia cite juga paper-paper yang kita kata yang kita dah nyatakan dalam view, download and most citation tu. Jadi ini pun kita boleh pertimbangkan untuk menjalankan citation. Yang ke-45, cite chief editor. Kalau you perasan semalam saya tunjuk saya punya artikel tu. Saya kata kita boleh tulis artikel menjawab daripada satu objektif.
So satu objektif tu saya bedah, saya tunjuk bahawa artikel ni yang nama dia salah satu chief editor tu, bermaksud saya cite berapa 6 semalam kan. Jadi kita boleh cite chief editor. Dia senyum lah, chief editor orang pertama akan baca artikel kita. So dia tengok dekat bahagian reference, you cite dia. Selaku manusia yang common, yang biasa, bagi saya dia akan ada rasa macam good feeling, mengatakan okey juga dia cite aku ni. Jadi kita boleh teruskan untuk next proses. Next proses apa? Lepas screening dengan chief editor, dia akan submit dengan penilai yang dipanggil reviewer. Double blind review biasanya, orang yang review tak tahu nama kita. Dia cuma tahu tajuk dan isi, dia tak tahu siapa penulis. Sebab itu dia di-blindkan. So ada 2 atau ada 3. Jadi kita boleh cite jurnal tu. Okey, kenapa? Dipersoalkan kenapa. Okey, chief editor tak dapat apa-apa tau. Okey, kadang-kadang jadi chief editor tak ada bayaran pun. Okey, jadi chief editor ni dia tak boleh submit dekat jurnal tu. Tu yang kesian dia. Dah lah tak boleh hantar kat jurnal tu kan. Jadi kita tolong dia lah, support dia. Iaitu dia akan happy lah bila kita cite dia. Okey, saya akan tunjukkan bukti lah. Besok saya akan tunjukkan bukti. Betul ke yang chief editor dia nak kita cite dia? Okey, berdasarkan komen yang saya dapat semasa hantar artikel, dia memberi gambaran bahawa dia minta saya cite dia. Contoh dia kata literature review ni tak cukup solid. So dia cadangkan untuk cite beberapa artikel. Jadi dia bagilah judul artikel tu. Bila saya tengok judul artikel tu, bila saya cari full artikel tu, bila nak buat reference, ternyata artikel itu adalah chief editor punya artikel. Apa maksud dia? Maksud dia memang dia minta kita cite paper chief editor. Okay? Chief editor adalah ketua editor. Macam mana nak tahu? Pergi kat website, klik dekat bahagian editor, dia akan keluarkan semua editor, atas sekali adalah chief editor. Okay? Kemudian, cite author atau gurus. Inilah expert-expert dalam bidang. Supaya orang kata, ish, baguslah artikel ni, cite nama-nama besar, dia automatik tau. Bila you cite nama-nama besar ni, kita boleh kata artikel ni bagus dari segi sumbernya. Jadi cite lah author atau gurus ataupun pakar bidang dari jurnal itu atau dalam penerbit yang sama. Pun sama juga kita nak cite author pun kalau boleh beri keutamaan yang dia juga tulis dalam artikel itu. Paling tidak dalam publisher yang sama. Ini dapat meningkatkan kualiti dan reputation bahawa kita punya material ataupun sumber citation kita adalah baik dan berkualiti. Itu penting kenapa kita kena cite author dan gurus. Okey, saya nak ambilkan kolom citation ni nanti kita buka open untuk Q&A. Okey, cite artikel orang yang terdekat. Ini penting kan jugalah. Kadang-kadang macam saya pensyarah ni duduk bilik pensyarah dekat-dekat sebelah-sebelah je. Tapi kita orang bidang sama-sama je. Satu department yang sama. Kadang-kadang punyalah sampai Zimbabwe, Nigeria, jauh-jauh tu saya cite. Orang sebelah bilik saya tak cite pun. You tak cite SB pun. Supportlah cite SB, cite orang yang terdekat, cite klik. Okay, buat satu macam konsep macam ni lah saya ada beberapa situasi lah macam ni lah. Kadang-kadang dalam research grant, nombor satu situasi pertama. Dalam research grant, saya banyak ahli team member ramai. Kadang-kadang nak tulis artikel, tak boleh masukkan 10 orang, katalah team member 10 orang. Takkan nak tulis artikel 10 orang nama. Jadi to make it balance, so 5 orang tu saya tulis artikel bersama dan 5 orang lain tu saya cite dia. Jadi kalau ditanya, macam ni lah kawan, time senang tak ingat, time susah baru nak ingat. Okey, tulis artikel masuk nama orang lain, nama kita tak masuk. Kita balas balik cakap, impossible kita nak masukkan 10 nama. Tapi 5 orang ni dipilih sebab dia ada contribute dalam penulisan artikel yang selebihnya 5 orang ni kita orang dah cite. Jadi dia pun happy, oh dah buat citation. Kalau setengah dekat pensyarah ni, dia lebih suka citation daripada tulis nama dia. Kan? Jadi keep balance lah, tu cara dia lah. Ataupun cara yang kedua sebenarnya dia ibarat seperti positif punya spirit lah. Contohnya macam saya dah cite sahabat saya tu 3 contohnya. Bro, aku dah cite kau 3 kan, jangan lupa balas tau. Dia ingat bila kita jumpa lagi, bro, bila nak bayar hutang? Hutang apa? Hutang citation. Aku dah cite kau hari tu 3, hari ni tambah lagi 3, dah 6 dah. Dua-dua paper tu dah terbit, jadi kau hutang tu 6. Okey lah, nanti aku balas. Jadi dia jadi macam satu motivation yang bagus untuk kita pun nak tulis artikel dan kita akan boleh cite dia. Itu cara tanya saya lah, macam kita lah yang baru-baru nak up ni, saya rasa is it tak ada isu pun sebab kita cite pun orang yang tepat, orang yang bidang yang sama. So dia pun ada buat artikel benda tu sesuai untuk
dapatan dia dan research itu untuk kita cite. Jadi penting untuk kita support lah antara orang-orang yang terdekat, termasuklah SB, jiran sebelah, rakan fakulti, rakan universiti dan geng-geng kita lah. Okey, cite artikel yang menggambarkan worldwide kerana artikel kita akan dibaca oleh semua orang, tak kisahlah orang awam, pelajar sekolah menengah. Ingat sekolah menengah dah buat projek macam FYP, sekolah college vocational dah buat FYP, STPM dah buat FYP, diploma pun dah buat projek. Projek tu macam mini thesis lah. Okey, kemudian degree pun buat, master dan PhD lagi dah banyak. Jadi dibaca oleh worldwide, duduklah di mana-mana dekat muka bumi ni. Okey, supaya boleh decide, menggambarkan, boleh cite dari sumber tempatan, ini dari segi kecil sampai besar lah. Sumber ASEAN, sumber Asia dan sumber antara bangsa. Ini penting bagi menunjukkan artikel ni sesuai dibaca oleh semua orang kat dalam dunia ni. Publisher happy sebab dia boleh market seluas-luasnya. Dia tahu dia boleh, kalau boleh jual, dia boleh jual kat seluas-luasnya. Akan meningkatkan views, jelah ramai orang yang baca, ramai yang temukan artikel, tingkatlah view, tingkatlah citation download. Itu menjadi keutamaan kepada publisher. 49 teknik citation adalah betul. Yang ni pun ada yang buat silap. Tak tahu, padahal dah bagi dah dalam author guideline nak cite seorang macam mana. Okey, kadang-kadang kita ada citation macam Abu 2018. Ada yang main numbering, nombor 1, nombor 2. Jadi tengok teknik yang betul dalam buat citation. Kalau nak buat citation 2 orang macam mana, nak buat citation yang ramai macam mana. So make sure teknik citation adalah betul mengikut format yang telah ditetapkan. Jangan buat cara sendiri pula. Saya dah ikut dah format APA. Kadang-kadang jurnal ni semua ikut APA tapi masing-masing ada gaya penulisan sendiri. Okey, first thing first memang ikut APA, kemudian dia ada pengubahsuaian sikit ikut gaya penulisan dia. Macam kat Malaysia ni terkenal, contohlah yang besar, universiti yang besar kan. Kita ikut APA tapi sampai kat UKM dia kata ada gaya penulisan UKM. Jadi kita kena ikut. Itu tesis. Artikel pun sama, citation dia ada cara dan kita kena ikut citation dia. Okey. Dia banyak tips yang boleh buat citation ni. Jadi saya ada benda yang saya tak masukkan, saya cakap dalam bentuk verbal lah. Okey. Citation perlu 5 tahun terkini. Ni dia bukan tips biasa-biasa. Ni tip yang saya rasa saya kena ingatkan selalu. Kerana saya sendiri hantar artikel, antara komen yang tak lekang lah. Antara komen saya tak lekang biasa 2 lah. English poor, citation kurang 5 tahun terkini. Itu orang kata macam tak payah buat FAQ lah, tak payah buat tips lah. So benda ni memang dah biasa dah. 5 tahun terkini English teruk. Itu pun English lemah. Ini ni biasa. Okey, citation 5 tahun terkini merupakan aspek, dia bukan apa, nak mencerminkan recently, kekinian, penting dalam sebuah supaya biarlah orang menganggap jurnal tu jauh ke depan, mendahului buku, mendahului amalan, mendahului praktis. So orang dapat pengetahuan, nak study benda dan explore satu benda yang baru, boleh baca dekat artikel jurnal. Jadi aspek 5 tahun segini tu sangat-sangat penting. Malah jurnal tu sendiri dia faham bahawa 5 tahun segini dia banyak factors. Dengan buat 5 tahun segini pun, orang pun suka baca artikel yang 5 tahun segini. Nak naik ranking pun, orang pun nak tengok. Auditor pun nak tengok bahawa artikel ni bersesuaian dalam jurnal kerana citation pun 5 tahun segini. Jadi aspek 5 tahun segini memang terpakai kepada semua stakeholders lah. Jadi semua ni aspek ni sangat penting untuk 5 tahun segini. Tidak melakukan citation pada artikel yang tidak jelas sumbernya. Inilah, kita hantar dekat UK tau. Kan? Kita memanglah ada jurnal-jurnal kat Malaysia ni tapi tak di-online kan. Macam mana tahu jurnal ni okey ke tak, sahih ke tak? You cite buku, buku pun tak ada online. Ini yang jadi isu paling besar kepada publisher, ikut bidang lah. Kalau bidang sejarah, bidang agama tu mungkin kita maafkan kerana bidang-bidang macam ni memang ada limitation yang besar dari segi untuk mendapatkan citation yang online semuanya. Tapi kalau tanya saya, possibility kalau macam sebut jurnal tu, should be jurnal kena ada online. Kalau buku pun sepatutnya buku-buku yang kita katakan buku yang strong lah, contohnya research methodology lah. Nak cite Saunders ke, Sekaran ke, nama-nama besar lah kan, Creswell ke, itu memang nama-nama besar dalam metodologi. Make sure tidak melakukan citation pada artikel yang tidak jelas. Ataupun cite in. Percaya kita kewujudan dia.
Kita baca satu artikel. Ahmad, artikel tu milik Ahmad. Ahmad Said Ali. Kita tak baca pun paper Ali tau. Tapi manakala kita baca paper Ahmad, Ahmad pun cerita pasal Ali ni, kita pun percaya. Kita pun ambil je maklumat Ali tu dan kita pun cite. Dan kita ambil reference dekat paper Ahmad tu, kita ambil artikel Ali tu, reference Ali tu, lepas tu kita masuk kat reference kita. Tanpa baca paper Ali. Itu pun berlaku. Sebab tu kan, kalau tulis artikel, dia orang tak suka tulis cite in tu. Cite in adalah third party lah. Maksudnya kalau kita cite direct tu macam Fazli 2018, maksudnya you baca paper Fazli. Tapi kalau cite in tu maksudnya you baca Fazli, dalam tu ada Ali lah contohnya. Jadi kalau boleh jangan ada third party atau cite in ni, cuba dielakkan. Dan bila nak lakukan citation, pastikanlah bukan you je baca, orang yang kita semua dalam bidang yang sama. Chief editor pun baca artikel tu silap-silap. Jadi the way you nak cite tu, make sure mendapatkan fakta yang sebenar. Okay. Single reference atau citation. Okey, macam ni tau. Dia duk ulang-ulang cite orang yang sama. Contohlah kan, Harvard Gardner dalam multiple intelligence. Duk Jagi kan bukan kata dalam satu muka surat jangan tanya dah, berkali-kali dia cite. Dalam satu perenggan pun berkali-kali. Jadi dalam satu perenggan berkali-kali cite dia. Dalam satu muka surat yang sama berkali-kali. Muka surat sebelah pun cite orang yang sama. Okey, duk ulang-ulang. Tengok dekat last kali reference ada 6 je. Tapi yang 6 tu duk pusing. Jadi tengok keadaan lah, tengok bidang lah. Kalau tanya saya, kalau dalam bidang sains 6 reference tu okey, tapi dia tak adalah membuat orang kata single sourcing. Nama lain pula panggil single reference ataupun single sourcing. Single sourcing tu menunjukkan bahawa benda yang sama lah. Merujuk sumber yang sama, macam ibarat charter. Lagi-lagi pula kalau chief editor atau reviewer check, lah banyak je artikel ni, kenapa tak nak cite orang lain, kenapa nak cite orang yang sama saja. Jadi single reference atau single sourcing atau citation ni perlu dielakkan. Macam keterlaluan, kebergantungan kepada satu citation itu. Maksudnya digalakkan untuk cite penulis dari jurnal universiti tempatan. Minta maaf ada typo kat situ. Maksud dia macam ni, ini support. Okay, kalau you nak tahu, banyak jurnal kat Malaysia ni. Tapi jurnal kat Malaysia ni tak dapat indeks Web of Science dengan Scopus. Kita juga beruntung bila jurnal tempatan kat Malaysia ni dapat indeks Web of Science dan Scopus. Kita banyak lagi jurnal-jurnal yang boleh tulis dalam bahasa Melayu, dalam bidang-bidang tertentu. Jadi the way untuk you naikkan dan bantu jurnal-jurnal kat Malaysia ni, kita cite lah dia. Sikit-sikit tengok dalam bidang ni kan, aku nak cite lah jurnal dekat UPSI ni, bagus support dia. Lama-lama nanti jurnal UPSI ni dapat pengiktirafan, dapat Scopus. Nanti bila dapat Scopus, mudah kita nanti dah hantar jurnal kat sini. Jadi ada rasa nationalism tu lah, bahawa kita nak support juga di jurnal-jurnal tempatan, jurnal universiti sendiri ke ataupun jurnal-jurnal di institusi tempatan. Maksudnya tak kisahlah universiti ke institusi, tapi daripada Malaysia contohnya. Bukan apa, dengan bantunya kita cite jurnal-jurnal ni, ini pun kena bagi tips lah, walaupun tips ni indirect, tapi dia akan memberi kesan dari segi jangka panjang yang mana jurnal dalam bidang ni akan dapat pengiktirafan Scopus dan Web of Science in future. Jadi wajar juga kita support lah kan, sambil-sambil. Kebetulan sesuai kan, sebab tu kena pergi my site sikit. Bukan nak banyak lah kan, kata tak boleh pula. My site kan biasa, site ada satu. Dalam my site untuk support local punya authors kan, untuk meningkatkan ataupun mencerahkan jurnal itu dapat berindeks Scopus dengan Web of Science. Tidak digalakkan untuk buat self citation yang terlalu banyak. Kata macam saya lah Habidin kan, nama saya Nurul Fazli Habidin. Saya nak publish artikel, duk cite diri saya sendiri. Habidin. Jenuh tak tahu. Habidin 2011, Habidin 2012, Habidin 2013, Habidin 2014, Habidin 2015. Boleh buat self citation, tapi tak terlalu banyak. Ingat you buat terror pun kata, Fazli ni banyak index citation. Sebab orang boleh check dekat sistem, dia akan tick dekat self citation. Index dia 20. Lepas tu dia kata tidak self citation. Tinggal 4 je. Ternyata scholar ni banyaknya self citation. Bukan disebabkan citation tu daripada orang luar, tapi citation diri sendiri. Patutlah banyak citation, punya cite diri sendiri. Jadi self citation ni bukan hanya menjatuhkan reputasi kita, malah jatuhkan reputasi jurnal dan juga penerbit dia. Jadi publisher pun check, setakat cite sikit-sikit self citation tak apa, tapi jangan melampau lah. Katakanlah keseluruhan ada 20 reference, 17 diri sendiri, tu melampau lah. Jadi kalau cite tu sikit-sikit tu okey lah bagi saya. Sikit-sikit tu maksudnya 10% tu okey lagi lah. Jangan lebih banyak sangat lah. Kalau kata 100 reference, 10 dia, mungkin ada logik dia. Kalau boleh kurangkan lagi.
Jangan terlalu banyak untuk buat self citation. Okey, kalau buat self citation kena pada tempat okey. Ini tak ada kaitan pun. Okey, tengok reference dekat otomotif. Jurnal ni bukan dekat otomotif dia. Jurnal ni mungkin buat kaitan dekat pendidikan awal kanak-kanak. Jauh tu pendidikan awal kanak-kanak otomotif. Macam mana you boleh cite artikel yang berkaitan otomotif dalam jurnal awal kanak-kanak ni? Tapi you buat self citation tapi topik yang lain. Itu kena hati-hatilah. Kalau cite di tempat yang betul, kena gaya, memang topik yang sesuai, bagi saya tak ada masalah. Cuma tambahan ni jangan terlalu banyak. Okey, kita selesai tips citation ni daripada 40 sampai 54, maksudnya lebih kurang ada dalam 14 dan sedikit laju. Boleh tak saya buka peluang untuk sahabat-sahabat semua untuk tanya yang berkaitan citation? Kalau tanya saya, bahagian ni sangat penting. Saya selalu tekan dengan kawan-kawan saya, dengan sahabat-sahabat saya, dengan student-student. Bila tengok je artikel, kau tak tengok ke kat reference? Kenapa? Banyak yang kau tak fulfill dekat reference ni dari segi citation. Kenapa? Artikel tak bagus, artikel kau dah okey dah. Cuma quality reference kau tu. Jadi kat situ yang selalu diperbincangkan lah. Kalau saya ni memang, kalau saya nak tulis artikel, orang ajak collaboration kan, antara benda yang saya penat bukan nak tambah metodologi. Fazli, kau tambah metodologi. Okay, aku masalah bukan kat metodologi tau. Aku setakat metodologi aku boleh tulis. Tapi masalahnya kalau aku setakat nak bantu metodologi tapi aku tak bantu yang kat belakang ni, sia-sia je kita tulis artikel ni. Kenapa? Kita punya reference tu isu dia. Itu dia isu dia. Okey, kau tengok tak reference ni? Rojak. Kita macam kalau submit ni pun orang lain mungkin mengharap menggunung, tapi kalau saya dah agak dalam kepala. Ini boleh bajet 20% je lepas ni. Kau letak rendah sangat 20%. Yelah kalau reference macam ni. Sebab tu orang banyak invite saya tu nak betulkan kat reference. Penat lah. Bukanlah penat apa, nak cari artikel, nak kena baca, nak kena update reference, nak kena tukar dan sebagainya, take time. Kadang-kadang masa 3-4 hari saya nak kena buat benda tu untuk settlekan satu. Betul lama je kau check. Kalau setakat nak tulis method literature review sekejap je, ni nak betulkan reference ni. Kan? Kau tukar habis je sampai kau kata, weh, kau tukar betul reference ni. Memanglah kena tukar sebab reference lama tu tak sesuai. Tu kan. Jadi bila lama-lama tu baru kawan-kawan saya faham. Penat sebenarnya tulis artikel ni kat reference sebenarnya. Jadi cuba tanya pensyarah you all. Dia akan jawab benda yang sama. Nak dapatkan artikel yang bersesuaian untuk kita terbitkan je adalah kesesuaian kualiti penulisan tu terletak kepada citation yang kita ambil, fakta-fakta yang kita ambil. Okey, salah ke kalau kita cite satu paper, kita cite satu paper berdasarkan hanya main finding yang disebut di abstract. Full paper dia berbayar tak dapat retrieve. Okey, maksudnya cite di abstract tak salah. Abstract adalah fakta. Cuma jangan menterbalikkan fakta. Kadang-kadang kita ni kan membuat andaian. Membuat andaian. Itulah CNCL ni dah explore tak Makcik Lambai. Benda dia unetik saya sebut, tapi itulah try explore dulu. Kadang-kadang saya memang tak puas. Kalau baca abstrak saya tak puas. Tapi kalau you nak jawab, boleh tak saya cite berdasarkan abstrak saja? Boleh. Boleh. Sebab abstrak tu adalah orang kata keseluruhan fakta. Orang tak baca tesis kita penuh tapi dia baca abstrak. Tapi dia boleh cite tak? Boleh. Tapi make sure dia faham, dia tahu dapat fakta tu, dia tak menterbalikkan fakta. Menterbalikkan fakta tu simple lah. Macam kita buat garisan lurus. Ada 10 orang. Kita bisik dengan orang nombor 2. Orang nombor 2 bisik nombor 3. Apa jadi? Sampai kat belakang dah sampai maklumat tu. Jadi make sure you jangan orang kata pindahan maklumat itu menjadi, sebab tu saya tak suka sign in. Tu pindahan maklumat. Takut maklumat tu dah jadi lain. Jadi kalau you ambil benda abstrak, make sure dia dalam bentuk yang direct. Jangan menterbalikkan atau mengubah suai fakta yang dalam abstrak itu. Jadi boleh. Okay? Adakah tesis atau artikel kita akan jadi tidak berkualiti jika cite jurnal bukan? Okey, tesis lain. Tesis lain. Okey, kalau macam saya jelaskan kat student saya tak adalah keras sangat tapi saya cakap dengan dia. Okey, bagi student saya yang dah start mula daripada awal lagi tulis tesis, citation daripada Scopus dengan Web of Science, mudah bagi dia nak terbitkan artikel. Kalau you plan nak jadi pensyarah, you plan dengan masa 3 tahun ni betul-betul duduk dalam satu akademi, kalau boleh habis PhD dapat jadi pensyarah, you kena kerja dalam pensyarah. Kadang saya tunjuk iklan kat dia, nampak tak iklan jadi pensyarah macam mana sekarang ni? Punyalah gambar. Kalau saya cakap you tak percaya, saya boleh cakapkan sekarang ni dekat
Database saya sendiri ada 1000 lebih PhD tak ada kerja. Minta maaf, betulkan ayat. PhD yang nak jadi lecturer tapi tak dapat jadi lecturer. You ni nak tambah statistik 1000 lebih orang ni. Kalau you tak bekerja daripada sekarang, macam mana? Tapi kalau you ni from industri, yang plan tak nak jadi orang academician, jadi saja je lepas dapat doktor, fokus pada kerjaya, tu tak apa. You, ada orang cepat atau lambat. Ada orang yang lepas dapat siap tesis, dapat doktor dan sebagainya, baru nak start tulis artikel. Tulis artikel. Orang pun tengok CV kita. Dia ni grad 2018. 2023 baru nak apply jadi pensyarah. Dan kita pun tengok 2018 sampai 2019 tak ada apa-apa. Jadi suri rumah je. Jadi susah juga kita nak ambil. Jadi sebab tu kadang-kadang macam kita cuti belajar ni, orang tengok habis belajar 2021, minta jadi lecturer 2021. Cantik ya? Itu bagi orang yang fresh. Tapi kalau orang industri tak ada masalah. Kalau you are from banking, you duduk banking, dapat doktor, duduk banking, nak jadi pensyarah, 1000 rahmat kita orang terima kot. Punyalah susah orang banking nak masuk universiti. Lagi-lagi dalam bidang finance. Kosong kat mana-mana universiti kat Malaysia bidang finance. Tapi nak pengalaman industri. Tak bolehlah 6 bulan. Kalau lagi banyak 10 tahun, 20 tahun lagi kita nak. Jadi itu masalah dia. Semua universiti ada masalah sekarang dah nak cari orang kewangan. Sebab orang kewangan dah ada pengalaman industri. Itu yang paling kritik. Itu memang kosong. Fakulti saya kosong, universiti saya kosong. Universiti kawan-kawan semua tanya, kau ada tak pensyarah yang bidang industri, ada pengalaman 5 tahun, dan kerja kat banking, lepas tu ada doktor. Saya kata mana nak cari, baik dia duduk kat banking je. Buat apa dia jadi pensyarah, gaji dia duduk 3 ganda kot dekat banking. Jadi isu dia, itu isu lain. Itu je sekadar saya nak beritahu, tak salah. Okay, soalan tu tak salah kalau you cite pun artikel yang bukan berdiri Web of Science tu. Itu tesis, tak ada isu. Tetapi kalau siapa yang tulis artikel tu, tulis tesis dah banyak artikel Web of Science Scopus, mudahkan tracking dia, mudahkan journey dia. Itu saja. Dapat grade. You cite Web of Science dengan Scopus, boleh dapat PhD. Tak cite pun dapat PhD. Tapi make sure dua-dua tu Web of Science ke Scopus ke tidak, pastikan you baca artikel yang relevan. Jawapan saya itulah. Tesis yang baik boleh cite semua artikel dari 11 database and pilih yang berkaitan dalam bidang kita lah, betul lah. Jadi yang paling penting orang akan baca tesis secara penerangan, penjelasan kita. Setiap penjelasan kita yang berbunyi fakta ada citation. Bila orang tengok citation, orang akan tengok citation yang baru. Bila orang tengok citation, orang tengok reference. Dia terbit di mana. Jadi sedikit sebanyak orang akan tengok juga. Jurnal ni, walaupun Google juga. Macam saya personally bila baca tesis, baguslah fakta ni. Lepas tu saya pun tengok, citation. Saya pun Google tau. Google ke dan sebagainya. Artikel ni daripada jurnal mana jadi dah mula dah turun sikit. Dia turun. Lepas tu, baguslah citation. Kita tengok nama jurnal belakang. Jurnal aku tahu. Jurnal ni Web of Science ni, Q1 ni. Automatic emotion jadi lain. Baguslah citation ni. Dia macam ni. Dia mula-mula nampak bagus. Tapi tengok jurnal biasa je. Okay. Jurnal biasa, sayang. Dalam hati bukan nak condemn. Sayanglah, patut jurnal macam ni kena hantar. Biasa dalam bidang ni lah, bidang saya lah. Bidang ekonomi Islam. Sayanglah, patut bidang-bidang ni kena hantar kat jurnal ni. Tapi kenapa hantar jurnal kat sini? Jurnal kat sini ni, bukanlah kata tak bagus, tapi kita tengok pada orang lain. Artikel tu bagus, tapi artikel orang lain yang tak bagus pun hantar kat jurnal tu. Jadi sedikit sebanyak dia akan mengganggu reputasi, kualiti artikel itulah. Itu yang menjadikan kata sayang je. Okey, ada soalan lagi daripada Nazrah. Kalau artikel katakan saya nak hantar ke Sage, saya cite dalam artikel saya dalam 3. Ini self citation lah artikel saya kan. Dan juga dari artikel SB database lain sikit yang berkaitan gitu ke doktor. Okey, macam ni. Alright, kan saya sebutkan tadi, kita kena cite jurnal yang kita nak hantar tu. Katalah saya nak hantar jurnal A dekat Sage. Jadi jurnal A kat Sage tu kita dah cite 3 ke 8. Katalah you nak buat self citation pun boleh. You nak cite jurnal lain pun boleh. Tak adalah haram sampai tak boleh cite jurnal lain. Cuma banyaknya di jurnal yang kita nak hantar, jurnal family dia dan jurnal Sage. Okey, jurnal lain okey. Cuma jurnal lain tu dia orang suka dia punya competitor. Kau cite jurnal apa ni? Dia jurnal lain bukan jurnal Sage ni. Jurnal kat ScienDirect. ScienDirect tak apalah. Satu gang, satu level, satu kayangan. Contohnya kan. Cite mana ni? Emerald tak apalah. Cuma citation lain daripada Emerald, ScienDirect, Taylor tu tak sebanyak kita cite dekat Sage. Tu maksud dia. Okey, tadi ada nak cross. Silakan. Ada soalan.
Silakan. Gini, katalah situasi ada sebab ada setengah jurnal dia tidak open access kan. Betul. Jadi bila kita tak open access, kita nak cite dia buat, kita guna tubung gagak pakai kunci tu. Jadi ada potensi tak editor jurnal tu dapat detect yang kita sebenarnya tak beli artikel dia tapi kita guna benda lain. Dia ada potensi tak untuk dia sebab kita tahu kan tak ethical kan sebenarnya kan, tapi macam ada potensi. Saya jawab berdasarkan pengalaman kan. Saya rasa dia tak ada masa dia nak fikir benda tu. Dia maksud dia tak boleh fikir sampai ke situ. Maksudnya tak payah nak memanjangkan pemikiran dia sampai memikir dia ni beli ke tak apa tak. Bagi dia yang paling penting adalah ketepatan. You baca artikel tu fakta yang benar, yang tu yang you cite. Itu lebih penting. So sama ada you dapat daripada gagak hitam ke gagak putih kan, dia tak pernah persoalkan benda tu. Dia bayangkan positif dia. Sebab bagi dia sekarang fikirkan dia nak you menghasilkan kualiti yang bagus, kami terbitkan artikel yang bagus, boleh market, boleh jual, boleh tingkatkan view, download dan citation. Jadi kalau tanya saya, kita fikir jauh tu. Kita ambil positif dia sebab saya jadi editor pun saya tak fikir sampai ke situ. Kita beranggapan itu tak ada isu lah. Saya ambil conclusion itu tak ada isu. Sebab burung gagak tu kan dah macam kira famous sudah kan, jadi semua orang guna kan, jadi takut macam kan journal database Betul. ni dia keuntungan kan, dia berdasarkan keuntungan kan, jadi dia macam tergugat lah, kokot lah kan. Itu yang saya kalau you berada dalam, saya masuk era FB ni 2015. So sebelum tu memang saya pakai handphone 3210 Nokia tu lah. Tapi because of saya nak start buat perniagaan yang perlukan numbers customer tu ramai, public dah senang cerita. Jadi saya start buka FB lama kot tapi tak pernah aktif langsung, buka saja tutup. Lepas tu 2015, hujung 2015 tu saya start. So saya start lah join Dr. Red support group lah ketika tu. So Dr. Red support group dulu best. Siapa nak cari artikel tak dapat, dia share kat Dr. Red support group tu. Okay, minta tolong siapa yang boleh dapatkan full artikel. Ketika itu 2015, 16, 17, 18, saya ingat macam orang mancing ada jutaan ikan tu. Letak umpan, kena makan. Letak umpan, kena makan. Dalam tiga kata lain, orang tanya, ada orang kata, okay, check inbox. Okay, dah dapat dah, bagi email. Itu kalau tanya saya, is something like one platform, community, kita kena aktifkan balik macam Doctorate Support Group tu. Yang kedua adalah you boleh gunakan platform dekat library. Kita tahu library kat Malaysia ni, you tahu tak dia ada buat, dia boleh buat, dia ada servis. Itu library Malaysia semua kena buat. Saya ingat saya dapat ibarat macam nota tu, kan nota lah, saya tahu lebih kurang macam tu lah, memo. Semua universiti kat Malaysia kena provide perkhidmatan yang mana kalau pelajar tak dapat full text, you boleh contact library di universiti you belajar untuk request untuk dapat full text. Itu antara option yang ada lah. Kan? Option yang ketiga, of course, you kena kawan rata-rata lah. Biasanya apa yang artikel kita tak dapat, luar negara dapat. So, carilah kawan-kawan dekat luar negara. Macam saya dululah kan. Request. Lelah kita, macam ni lah, aku bagilah password aku. Hari-hari kau request. Tak lagat aku nak layan kau punya request. Jadi benda-benda tu, kalau tanya you all lagi beruntung. Zaman saya mengaji tahun 2008 tu, lagi banyak artikel tak dapat full text. Gagak hitam ni pun tak wujud. Jadi ketika tu terpaksalah siap email, buka ResearchGate and try request, email dengan orang tu dan minta, okay. Bukan saya kata kita nak cari solution, nak dapatkan juga full artikel. Macam saya tak puas lagi tak dapat full artikel. Jadi try lah ResearchGate, email, request kat library, and contact kawan-kawan kat luar negara, guna platform ada Doctorate Support Group, guna platform kita ni walaupun kita tak ramai dalam 45 orang untuk ikhtiarkan dapat full text. Kalau dah tak ada, habis langkahan dah tak ada tu, maksudnya kalau kita nak boleh cite pun apa yang tertulis dalam abstract lah. Itu saja yang kita mampu. Tak mampu kita nak menulis daripada artikel-artikel yang kita tak pasti ataupun percaya sangat dengan third party. Betul, si Ahmad tu cite Ali. Tapi kita tak baca pun paper Ali tu. Ahmad dia lah dibaca paper Ali, tapi kita tak baca paper Ali. Kita tak boleh percaya sangat dengan Ahmad. Takut Ahmad tu pusing fakta, kita dua kali putih fakta. Kalau Ahmad tu buat fitnah, kita dua kali buat fitnah. Jadi kita tak nak jadi macam tu lah. Kalau rumah gagak hitam ni duduk atas. Dia kalau perasan kat Google tu, gagak hitam yang paling okey dia duduk dekat atas. Yang paling aktif maksudnya okey lah. Dia macam itulah. Dia memang macam itulah, kena block dan block. Tapi dia demam tak lama lah. Demam tak lama lah. Setakat ni.
ada platform lah kita. Ataupun you register ResearchGate. Okay, kalau ada artikel tu you Google dapat kat authors tu try request. Okay, dia macam ni. Dalam ResearchGate tu kalau you request, orang tu memenuhi apa yang dia request, dia naikkan meter RG score dia tu. Ada setengah universiti dikejar RG score tu. Kenapa kita type DOI dari Scopus ke Google Scholar, sekali dia keluar sebagai Springer. Maksudnya apa? Adakah berkaitan dengan Dr. terangkan pasal Sirium tadi? Oh, tak ada kaitan. Okey, kalau paper tu, sebab kan saya cerita tadi, Scopus ni adalah database. Okey, kita masukkan DOI. DOI tu dari spesifik artikel atau jurnal. Okey, tapi ada peningnya juga. Saya tahu kat mana silap. Contoh Scopus. Scopus, saya try track Universiti Pendidikan Sultan Idris ada satu Scopus. So bila saya klik homepage tu, dia tak pergi pun dekat jurnal yang saya nak. Itu masalah hyperlink juga, ada masalah hyperlink. Jadi ada juga beberapa perkara kecil yang ada masalah dekat Scopus tu tak memberi. Okey, you pakai DOI kan? DOI pun ada juga kekurangannya. Kalau tanya saya jarang pakai DOI. Saya type terus judul artikel. Saya sendiri pun kalau pakai garis hitam tu saya tak pakai DOI. Saya pakai judul artikel. Saya copy title pindah dekat ni. Jadi saya banyak gunakan sebab ada banyak kekurangan. Dia punya link pun kadang-kadang out juga link. Kadang-kadang DOI pun tak tepat. Tapi kadang-kadang saya gunakan paling manually saya guna adalah copykan tajuk artikel penuh. Lepas tu saya paste lah kat mana-mana. Doktor, kiranya tak wajib lah DOI tu bagi macam sekarang sebab ada certain buku ataupun certain artikel memang ada yang tak ada DOI tu memang kiranya tak ada masalah lah. Okey. Banyak je jurnal-jurnal yang kadang-kadang Scopus dengan Web of Science tak ada DOI. Oh ingat. Jadi dia jadi kes Ya sekali. ke ingatkan macam dia surat beranak. Tak, surat beranak ke banyak ada yang ISBN dengan ISN tu wajib lah kan. So dia ada banyak-banyak option, dia banyak-banyak ada kod siri lah. Tapi sebaiknya sekarang ni kena ada DOI lah, mana-mana jenis sepatutnya ada DOI lah. Tapi tak boleh bagi penalti yang kata DOI yang lama-lama, macam saya lama-lama tu, tak semestinya kata yang tu tak okey. Mungkin artikel-artikel yang baru tu mesti ada DOI. Okey. Ini tanya pasal nak dapat akses. Berkaitan citation, ada nak tanya? Kita punya tema sekarang citation. Penting 14 ni. 40 sampai 54. Reference je. Sampai saya kata king. Saya cakap terus terang saya tulis satu artikel, saya dapat major correction. Tahu tak kenapa major correction? Sebab saya tak cite journal tu. Very simple decision dia make it saya major correction because saya tak cite journal tu. Siap dia buat satu ayat. Dia surprisingly dia kata, macam mana you boleh hantar kat journal kami tanpa cite journal kami? Tak malu ke? Macam tu lebih kurang bahasa dia kan. Dan maksudnya you sedar tak? Okey, sedar tak sekarang ni you nak hantar kat journal kita orang? You tahu tak keperluan nak hantar journal ni kena cite journal? Jadi kenapa you tak buat macam tu? Pelik. Surprisingly, macam mana you boleh decide nak hantar kat journal kami tapi tak cite journal kami? Dia macam itulah. Jadi bila saya faham dalam bahasa tu, dalam bahasa Melayu, saya fikir betul lah. Kita datang tempat orang, kita kena hormat tempat dia. Cara dia adalah kita mengikut cara dia. Cara dia yang pertama, masuk dia tu lesen dia kena cite dia dulu. Kalau tak cite dia tu maksudnya tak penuhi lesen dia lah. Itu maksud dia. Okey, yang gitu. Citation yang elok, yang author dia banyak. Okey, author yang banyak ke atau yang author dia sikit? Mana lagi elok ke, tak kisah nak cite author yang banyak. Author ada masalah. So author yang banyak, author yang sikit ni maksudnya bilangan authors single authors, ada penulis artikel 2 orang, penulis artikel 3 orang. Tak kisah, itu tak ada law. Itu tak ada law. You boleh cite siapa-siapa je. As long itu tak ada isu. Sebab bilangan number, tadi number authors, kita nak cite tu tak ada isu tentang bilangan authors. Cuma teknik citation lah, you kena tahulah nak buat dalam citation kalau satu authors macam mana, 2 authors, kalau ramai dekat reference, itu kena belajar, itu kena ambil tahu. Dan cara citation, setiap jurnal ada format dia sendiri. Dia ada author guideline, kena ikut dia sendiri. Okey, ada soalan yang saya tak jawab. Sekejap Dia kata ada soalan saya tak jawab. Soalan mana saya jawab dah tadi. Doktor, ada tak pengalaman kan doktor kan? Macam ni,
chief editor tu kan, dia tahulah artikel dia kan, tapi orang hurai ataupun orang critical review dia punya jurnal tu dia ikut season ikut reason masing-masing kan, jadi dia macam tersalah ke tersasar ke dia akan betulkan Oh, ayat tu very close. Close untuk perbetulkan tu bukan tugas chief editor. Okey, itu dia memberi kuasa empowerment kepada reviewer untuk komen artikel kita. So kalau lah reviewer tu notify apa yang you tulis tu, dia pun baca artikel tu, so dia memang akan beritahu lah. Contoh dia, please rewrite your paragraph. Okay, your fact is wrong. Dia cakap macam itulah. And itu tugas reviewer. Memang dia beritahu je apa yang kesilapan kita kena betulkan. Biasanya chief editor jarang lah nak komen sebab dia memang just dia buat keputusan. Dia punya part say yes or no. Yes, send to the reviewer, no reject. Itu je keputusan dia kena buat. Dia tak perlu ada detail-detail komen sangat. Itu keputusan dia lah. Tapi kalau kita dapat reject, so chief editor decide reject. So kalau you request untuk detail komen, nanti dia bagilah komen sikit-sikit. Itu komen direct daripada chief editor. It's not from reviewer. Reviewer tak kena macam ni lah. Dia punya konsep, buang masa dia hantar kepada reviewer. Dahlah saya suruh reviewer tu tolong review paper kita. 1 sen pun reviewer tak dapat. Siap kita kejar lagi reviewer. Minta tolong hantar cepat sikit Dah due dah. Tolong hantar hari ni, tolong hantarlah besok. Walhal kita suruh dia buat kerja 1 sen pun tak bayar. Jadi kita tak nak menyusahkan reviewer, penat reviewer lalas sekali reject. Jadi chief editor tengok artikel, kalau artikel tu okey, that baru dia send dekat ada review ataupun send to review. Kan? Alright, ada soalan tadi, soalan yang tinggal kan? Sekejap adakah tesis atau artikel kita akan jadi tidak berkualiti? Saya dah jawab tadi. Bukan Web of Science atau Scopus atau site banyak dari jurnal tempatan saja. Itu tak ada apalah. Saya sebutkan tadi lah, tak ada masalah untuk tesis. Boleh grad, tak ada masalah. Tetapi bila nak convert tulis artikel, challenge lah. Sebab dia kena tukar dia punya reference, dia kena changes, makin dia kena upgrade ataupun dia kena tukar, dia kena tambah. Itu je part dia. Okey, yang tadi banyakkan cerita pasal full articles. Jurnal university apply tips ini juga ke? Jurnal university apply this. Okey, jurnal university tengoklah. Jurnal university kalau tanya saya mostly yes. Okey, kalau universiti saya, banyakkan universiti kat Malaysia ni separuh atau sebahagian kecil dah ada indeks Web of Science Scopus. Separuh lagi menanam cita-cita untuk masuk indeks Scopus kan. Jadi sebelum nak dapat indeks Scopus pun dia dah ke arah tu. Jadi jawapan saya sama. Okey, tips ni yang saya bagi 100 ni sebagai panduan kita tau. Bukanlah orang kata betul-betul kena ikut tertib 100 ni. Kan? Tapi betul juga. Okey, nanti kalau kena reject baru fikir. Patutlah aku citation itu tak ikut sangat tips ni. Main belasah je sebab tu kena reject. Jadi lepas ni kalau you kena reject, you faham. Okey, aku tak fulfill tips bahagian 14 perkara dalam citation ni. Kita lebih macam doa-doa semoga dipermudahkan. Lebih pada itulah kan. Baguslah. Tapi kita dah tahu nak memikat dia tu, kita tak usaha lebih ke situ. Ini pandangan saya, tips saya ni kan saya sebut awal-awal. Tip ni komen orang saya dapat komen tu. Okey, tak ada 5 tahun kini tu jadikan tips. Saya tak cite chief editor sebab tu saya cite. Saya katakan jadikan tip. Saya tak cite jurnal tu jadikan tips. Apa yang saya gunakan 100 ni, apa yang saya dapatkan 100 ni, almost 90% lebih lah sebab ada benda yang saya tambah. Jadi 90% lebih tu datang daripada kesalahan, kelemahan dan artikel saya dapat minor atau major atau reject dalam penerbitan artikel. Jadi terpakailah untuk universiti pun. Okey, ada yang tanya, Nazrah tanya soalan. Bila kita baca artikel, ni ceritalah Nazrah macam ni lah, very simple. Masa Viva, okey, seorang calon PhD ni, dia yang Viva tu lah, calon PhD yang Viva tu, dia ada cite satu scholar ni. Cite scholar tu orang Malaysia. Katalah Ahmad. Dan Ahmad tu menjadi examiner di masa Viva. Okey, jadi kan. Dan dia tahulah itu artikel dia sebab you cite dia.
Dan dia bila dia baca dia kata dia beritahu, okey, rujuk muka surat 88, perenggan nombor 2. Boleh tak you explainkan perenggan ni dengan citation yang you ambil ni? Kenapa you cite dia dan apa kajian dia buat? Dia jawab apa tahu lepas tu? Dia kata itu bukan kajian dia, saya kenal dia. Saya kenal sangat-sangat dia ni. Saya dah baca banyak kali artikel tu. Artikel tu, nama tu adalah saya. Dan saya tahu apa yang saya tulis. Jadi apa yang you tulis ni tak menggambarkan apa dapatan kajian saya. You betul-betul baca artikel saya ataupun you tak baca. Ataupun you baca fakta dia daripada sumber artikel yang lain. Kes ni pelajar tu dia mengaku dia tak baca full artikel ni pun. Dia baca daripada artikel lain, dia buat sign. Nampak? Itu Viva tu. Itu baru 35 minit. Bukan 30 minit lah. Lebih kurang tidak present 20 minit tanpa 30 dalam sejam yang pertama. Dia dah kena tembak soalan macam tu. Dia tak perform dah. Next soalan kena tanya dia dah goyah dah. Because of dah kena tembak macam tadi kan. Dia kata sebab tu saya ingat saya dah kena 2 kali. Yang personally saya tak kira lah. Orang lain saya dah tengok dua kali depan mata saya. Saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Kan? Jadi macam bila kat luar tu kita tenangkan dia lah. Dia kata kan. Tapi ini jadi satu pengajaran yang berguna lah. Kan? Kadang-kadang apa yang kita baca kita kena ambil fakta tu. Jangan kita cuba faham sendiri. Kita nak kena jadi orang yang jujur. Cuba tanya orang kualitatif. Tak percaya tanya orang kualitatif. Macam mana dia baca daripada transcribe. Dia kena jadi seorang yang jujur. Dia tak boleh jadi diri dia. Dia tak boleh tafsir diri dia. Tu jawapan 100% datang daripada participants. So apa participant cakap, itulah jawapan. Tak boleh tukar dan tak boleh ubah. Kan? Itu kena faham lah. Betul-betul. Saya dulu kurang belajar kualitatif. 2012 baru saya start belajar kuali. Walaupun sebelum tu saya buat case study tapi ternyata case study industri beza dengan pure kualitatif. So kat situ baru saya belajar. Penting, berat kualitatif ni. Kan? Jadi siapa yang belajar kualitatif dia tu. Tak bukan apa, kadang-kadang kita faham lain. Kita ada pengalaman industri 20 tahun. Jadi bila baca artikel, kita tafsir lain. Padahal kajian itu memberi maksud yang lain. Lagi-lagi pula kajian itu kuantitatif. Kuantitatif ni terkenal dengan simplify, straightforward, accurate. Jadi dia dah bekalkan maklumat yang accurate, kita pula pusing. Kenapa kuantitatif ni very clear tau. Kalau hubungan. Kalau pengaruh. Kalau you baca tu adalah hubungan, you tak boleh jadikan perkataan pengaruh. Walaupun kata alah hubungan pengaruh benda yang sama. Lain. Kan? Jadi you kena tahu. Orang kata berkesan. Lepas tu perbezaan. Dia kata dapatan ni berbeza. Lain. Statement dia berkesan, bukan berbeza. Dalam kuantitatif sangat bahaya walaupun sebelah maksud. Sebelah maksud. Terdapat hubungan. You pun sama je terdapat hubungan yang signifikan. Tak. Dapatan dia memang kata ada hubungan tapi tak signifikan. Dia mungkin tak sebut perkataan signifikan. Kita sedap je kata terdapat hubungan yang signifikan. Itu antara beberapa perkara yang kita temukan, mana yang kita tahulah. Pengalaman saya banyak kali lah, acap kali jugalah. Lagi-lagi artikel kita tahu kan. Jap. Kau kata ada hubungan yang signifikan, kau tahu tak kajian ini buat kualitatif. Kita pun terus jadi blank. Macam mana dia boleh ada hubungan yang signifikan? Ni mesti you kata-kata tambah perkataan signifikan kat sebelah. You tahu tak dia tu buat, memang dia kaji hubungan, tapi dia bukan hubungan yang signifikan. Itu antara banyak benda yang sekadar saya nasihat je lah bahawa kadang-kadang kita ni kena betul-betul baca. Contoh paling ketara sekali, bab 1. Bab 1 contohnya, dia baru register PhD. Sem 1 nak buat bab 1. Ketika tu tak faham lagi, method pun tak faham, analisis pun tak faham. Jadi bab 1 dia macam tu je. Maksudnya dengan pengetahuan yang masih cetek, dia dapat siapkan bab 1. Dan lepas tu dia buatlah bab 2, bab 3. Masa buat bab 3, bab 4, macet dah. Dah ada knowledge. Tapi kesilapan besar dia, bila dia siapkan tesis, dia lupa nak ubah bab 1 balik. Saya yakin kalau dia sebelum submit tesis tu, dia betulkan balik bab 1, mesti bab 1 dia berubah. Berdasarkan kematangan pengetahuan yang dia dah ada. Jadi bila kita baca dekat tesis, bab 1 tu paling berharga. Bila baca bab 1 itu, goyah tu, teruknya bab 1 ni. Tapi bab 4 dia cantik, bab 3 dia cantik. Nak ikut yang mana ni? Nak ikut maklumat bab 3 ke nak ikut bab 1? Tapi apa-apa law pun bab 1 paling penting. Apa yang tertulis bab 1, itulah tertulis bab 2, bab 3, bab 5. Kalau masuk dia sekarang ni, bab 2 dia salah. Sebab bab 1 cerita lain. Bab 3 dia salah. Sebab bab 1 cerita bab 3 dia lain. Itu yang kontradik. Itu sedikit pasal tesis lah. Tapi dalam artikel, benda tu tak adalah terlalu major. Cuma
orang perasan dekat kita punya citation tu kadang-kadang citation kita salah. Ada berlaku. Ini paling serius. Kajian itu di UK. Dia kata beberapa kajian terbaru di Malaysia dia cite orang tu. Totally nampak ketara. Nama Mak Saleh kot. Takkan dia buat kajian dekat Malaysia? Pelik sangat. Kalau nama Jawa buat kajian dekat UK tu saya percaya lagi. Orang UK nak study kat Malaysia? Ya betul. Check dekat reference. Lah buat kajian kat Malaysia. Sekali kita check full artikel, dia terbalikkan sungguh. Kajian itu betul-betul buat kat UK. You tukar UK tu dengan perkataan Malaysia. Bila kita track dia mengaku yang dia tak buat. Dia buat betul-betul pakai reference ni. Cuma dia mengaku dia tak baca tesis. Sorry. Dia tak baca artikel yang original. Dia baca tesis orang. Ternyata dia baca tesis orang tu, tu tesis tu yang bias. Dia refer tesis yang tak betul. Orang tu ubah suka-suka hati reference, dia pun baca tesis tu. Penjudahnya kita pun teruk sekali. Tu pernah berlaku lah. Yang tu kes tempat saya lah. Tu pernah berlaku macam tu. Tu saya cerita pasal tesis lah. Pasal artikel biasa kita reject je kan. Benda tu tak dibincangkan lah. Reject je. Okey, ada lain soalan? Ataupun kita teruskan untuk tips yang ke-55. Kita banyak lagi ni. Kita sambung tips 55. Teruskan tinggalkan soalan jika ada. Okey, jangan takut. Yang apa kita bincangkan tadi tu adalah at least tu jadikan sebagai peringatan untuk kita lah kan. Sebab tu baca artikel ni kena faham. Bila baca artikel faham, baru kita boleh fahamkan orang. Barulah boleh kita review. Jadi kalau kita nak review macam-macam pun, review makanan ke, review kereta ke, kita kena faham tentang job scope atau spek makanan atau rumah tu. Jadi buat faham. Macam semalam tu buat artikel pasal kuih tradisional. Saya rasa dia kena betul-betul study, dia kena faham, dia kena study pasal kuih tradisional. Baru dia boleh buat review tentang tradisional kuih dekat Malaysia. Okey, rujukan. Okey, 55 rujukan dan bukannya bibliografi. Okey, untuk bahasa paling mudah kan, rujukan ni apa saja yang you cite, dekat bahagian depan tu, intro, LR, method sampailah conclusion, perlulah ada rujukan, tak boleh ada missing. Bibliografi adalah something yang kadang-kadang kita tak cite pun. Tetapi you letak kat situ. Kita pun duk fikirkan Zainal, tak ada pula dia cite Zainal. Tapi ada pula dekat bahagian reference. Consider untuk artikel jurnal, biasa kita pakai reference, Zainal tu kena delete. Kalau nak buat boleh. Okey, lepas rujukan habis sampai huruf Z, lepas tu tambah bawah tu further reading. Further reading ni tulis yang Zainal. So kita faham further reading, Zainal tu maksudnya Zainal tak cite. Tapi kita boleh baca paper Zainal ni bersama-sama dengan artikel ni untuk lebih faham. Itu namanya further reading. Jangan gunakan bibliografi, gunakan rujukan. Ini bagian reference lah. Okey. Rujukan perlu mengikut format. Ni make sure lah. Rujukan pun ada APA dia, ada format dia. Make sure mengikut format yang telah ditetapkan. Sila refer dekat author guideline. Pastikan semua citation telah ditulis mengikut format APA ataupun telah dikhususkan dalam gaya penulisan sebuah artikel jurnal tu. Okey, rujukan lagi. Rujukan ditulis mengikut maklumat yang diperlukan dengan betul dan lengkap. Rujukan ditulis mengikut maklumat yang diperlukan dengan betul dan lengkap. Lengkap ni maksudnya kena betul-betul lah. Ada nama jurnal, nama authors, ada judul artikel, nama jurnal, ada volume, ada issues, ada numbers, ada number page. Lengkap, tak ada typo, tak ada kesalahan ejaan, ada missing, tersilap tulis nombor. Itu yang penting, gunakan Mendeley, gunakan EndNote. Jangan guna men satu lagi. Men yang satu dia okey dah, Mendeley. Men satu lagi tu manual. Manual ni yang banyak buat silap. Macam saya pun nasihat tu diri saya pun kerap gunakan manual tu. Tapi make sure tak berlaku kesilapan. Ada orang yang gunakan manual bagus, tak ada error. Kan macam orang zaman-zaman dulu tulis artikel tahun bawah 2000, bawah 99, 98 tu semua tak ada EndNote, tak ada lagi. Penemuan pertama adalah EndNote. Sebelum keluar Mendeley, EndNote dulu. Jadi kat Malaysia ni banyak popular dengan EndNote. Jadi ketika tu saya sendiri belajar EndNote tu 2007 tak silap saya. Guna dah EndNote 2007. Jadi tak apply juga walaupun dah belajar time 2007 itu. Okey. 58, rujukan adalah semuanya dari kebanyakan dari bidang yang sama. Okey, kalau saya lompat sekejap dekat tesis, saya dah banyak dah dalam situasi yang mana dekat Viva, dia PhD lain, lalas kita awardkan PhD lain. Tahu tak punca kat mana? Dekat reference je. Kita buat conclusion ni, contoh satu kan.
You register PhD HRD ke HRM, saya lupa dah. Itu Human Resource Management atau Human Resource HRD. You cuma ada satu jurnal saja dekat reference. Satu jurnal HRM dekat reference. Lain semua jurnal bukan HRM. Jadi kita tukar dia punya PhD, bukan PhD HRM, PhD Education Management, tak salah saya. Tukar Education Management, bukan PhD HRM. Sebab reference tak ada pada HRM. Jadi di situ kita ambil konsep bahawa macam saya sendiri dapat komen. So dia kata, komen saya, you kata you nak hantar jurnal kami ni sustainable. Tapi bila kita check kat reference tadi, cuma ada satu atau dua saja yang ada topik yang kata sustainable. How come you punya reference hanya bincangkan, kita tengok title dekat you punya judul artikel tu, dua artikel dia cerita pasal sustainable. Macam mana you boleh hantar dekat jurnal ni? Jadi pastikan juga kita punya rujukan tu, kalau maksudnya kat sini rujukan tu bukan nama jurnal saja, title tu. Adakah kita ni nak buat topik tu tapi rujukan kita adalah merujuk pada topik yang sama. Itu sangat penting jugalah. Viva pun pernah kena, saya personally dekat thesis saya, dekat artikel saya pun saya dapat condemn ni. Exactly tu kata sustainable tu lah. Di mana saya nak hantar dekat Taylor, yang mana reference saya dia notify, tak banyak artikel saya ada keyword sustainable. How come you boleh submit dekat jurnal sustainable? Maksudnya dia orang ni particular sangat, bukan hanya dengan jurnal. Malah tajuk artikel yang saya refer dan cite tu pun dia nak tengok. 59 semua citation telah ada rujukan, tiada rujukan yang tertinggal. Ni missing lah. Aduh, ni kalau hantar kat Sign Direct, hantar dekat Springer, memang dia tak puas hati sungguh kalau orang yang buat benda ni. Dia paling tak suka orang yang missing rujukan ni. Citation ada, rujukan tak ada. Yang herannya, rujukan ada, citation tak ada. Jadi saya sendiri saya mengakulah antara 5 perkara yang saya banyak kali dapat komen. Selain daripada English saya lemah, selain daripada 5 tahun terkini, salah satu komen saya ni, missing reference. Jadi kesalahan saya jangan you all ulangkan. Bilangan rujukan dalam kuantiti yang baik. Ni pun orang duk tanya, jenuh juga, pening kita nak fikir benda ni. Berapa banyak satu artikel ni, kalau saya nak buat artikel konseptual, banyak mana reference, kita dah bincang dah semalam. Kita kena siasat. Kita kena investigate. So jurnal yang kita nak hantar ni, dekat jurnal ni, dekat publisher ni, commonly berapa dia punya maximum, minimum. At least kita dapatkan range. Jadi kat sini saya tulis 15. 15 tu lebih kurang nak menghampiri satu page penuh. Tapi kalau tanya saya, tak semestinya. Kalau dalam bidang sains, jangan ikut social science. Social science sampai 3 page. Kadang-kadang you all dalam bidang sains, kadang-kadang 10 pun dah okey. Tapi tengoklah kat jurnal yang you nak hantar tu, mostly dia punya reference banyak mana. Kalau dalam 10 pun, meaning that okey lah. Itu sangat penting, bilangan kuantiti. Kalau tanya saya sini, susah saya nak buat jawapan bulat, berapa minimum number untuk. Saya cuma nak boleh cakap, dalam kata lain, kalau orang tanya juga, push, tanya at least satu muka surat penuh. Kan? Tapi kalau tanya saya, the best answer is we need to investigate jurnal yang kita nak hantar tu. Kita kena check dalam setahun atau setahun ke 2 tahun, at least kita tengok dalam range berapa banyak reference yang sesuai untuk kita hantar di jurnal yang kita spesifikkan. Okey, kita buka soalan untuk bahagian rujukan. Ada soalan nak tanya rujukan? Fuad pun guna manual. Tapi itulah kita kadang-kadang buat tengah malam tu kan. Saya macam saya buat silap kan. Dah lah kawan buat silap tu. Anthony. Gatal kan, A-N-T-H. Dia nama dia tak ada H tu, T-H tu tak ada. Anthony tu A-N-T-O-N-Y. Tapi saya gatal nak tambah A-N-T-H-O-N. Tu kesilapan saya paling banyak saya buat lah. Macam tu lah eja nama kan. Macam Muhammad M-O-H-D, Muhammad penuh. Kadang-kadang tu lah mistake yang saya buat lah. Kalau kita buat manual, hati-hatilah manual, jangan buat silap yang tu. Okey, selalu jumpa dalam artikel kita nak semak. Saya copy terus daripada ni yang doktor dah pernah tunjuk tu. Masa bila kita keluarkan jurnal tu kan, 11 star tu kan, you can choose APA ataupun Harvard style kan. Kita macam my university kat UMK dia pakai APA kan. Most of it kita pakai APA. Jadi just copy there and then saya masuk dalam Excel, saya just urus di Excel je lah. Okey. Yang tu bukan manual tu semi auto tu. Tu semi auto. Okey. Tak ada maksud saya. I just structured lah. Yang tu structured lah. Kita panggil, saya kata you dah structured kan, bagus. Yang ni contohnya tuan, ni macam ni. Saya print hard copy. Okey. Baca print hard copy, lepas tu kita cite hard copy kan. Mulalah type manual. Itu saya lah. Itu saya kata, kalau saya eloknya zaman sekarang ni,
memang sebaiknya gunalah Mendeley dan Android. 100% saya highly recommend. Cuma kalau orang yang gunakan manual, ada orang ni tak boleh nak halang. Ada orang suka guna manual, cuma nasihat saya, make sure tak berlaku kesilapan untuk diri saya sendiri. Susah nak cakap. Ada orang puas, macam saya puas. Tak tahu kepuasan yang, apa benda yang kau puas, dalam kau tendensi buat silap, lepas tu kau puas lagi. Jadi susah nak cakap. Kadang-kadang, tak tahulah mungkin daripada dah di-train. Daripada tahun, saya start bila 2000, saya buat master tahun 2003, 2004. 2004 tu dah di-train buat manually, sekarang dah 2021. Bayangkan 2003, 2021. Masalah yang kata cannot, tak boleh moving lah. Masih lagi menggunakan cara yang lama kan. Padahal itu orang tak tahan. Mengajar Mendeley, mengajar orang buat Android. Tapi penyudah diri sendiri tak guna. Kata yang ni jangan try. Ini dia susah nak cerita. Bukan tak guna Mendeley tapi something like orang guna Mendeley ni kena konsisten. Dia daripada awal, kalau tanya siapa-siapa pun, dia jangan guna dua-dua. Siapa guna Mendeley. Siapa guna Android. Sebab pemikiran kita dalam satu. Macam sahabat kita tadi, Fuad tadi dah gunakan Excel. Dia akan prefer gunakan Excel. Sebab dia dah structured betul. Susah kita nak gunakan dua sistem dalam satu tempoh masa. Okey. Rujukan okey semua Make sure lah rujukan perkara yang penting lah. Sebab kenapa saya letak citation dengan rujukan? Sebab dia duduk tempat yang samalah. Keterkaitan antara citation dan rujukan. Okey, kita masuk yang ke-11. Topik yang ke-11, kelebihan dan strategi. Okey, tip yang ke-61, kajian terbaru original. Ni nak beritahu ni. Topik kita ni, ramai orang buat PhD topik baru ni. Topik yang ada keaslian, ada orang panggil novelty. Yang relevan dalam persekitaran semasa. Ini pun ada kelebihan. Jadi ada portion, ada allocation dia. Maksudnya kalau tajuk you ni ada originality, ada keaslian, memang ada ruang untuk you terbit dalam jurnal tu. Macam saya pagi tadi saya sebut, okey, kita ni kalau nak tulis artikel, samakan tajuk kita dengan tajuk orang lain. So kita buat replicate, kita buat extension. Itu pun ada ruang. Sambil itu, ini juga. Macam saya jadi chief editor, walaupun saya suka replikasi, masa yang sama pun saya nak juga paper-paper yang original. Saya nak beritahu bahawa ni untung dia juga. Orang yang pertama dalam bidang ni publish. Jadi lepas ni follower akan cite saya lah. Akan cite jurnal ni lah. Jadi penting juga kita jadi orang yang pertama dalam bidang. Kita kena raikan juga mana kajian-kajian yang terbaru dan original, iaitu keaslian ataupun original dan juga novelty yang relevan dalam persekitaran semasa sekarang. Okey, semualah dari tajuk, abstrak, isi, membincangkan proses penyelidikan, metodologi dapatan baru yang bersesuaian untuk meningkatkan pengetahuan baca. You pun kena tahu orang nak baca, nak ikatkan knowledge. Jadi dia tengok tajuk sama, tiba-tiba ada satu tajuk baru, best untuk dibaca untuk ikatkan pengetahuan. Okey, judul atau topik yang banyak dicari dalam platform sistem enjin carian. Apa kita ada? Google, Yahoo, kan ni sistem enjin pencarian tu. Okey, kita boleh tengok kat sini. Penerbit juga sentiasa kemaskini dan memantau hal ini. Sebagai contoh, judul dan topik terkini yang sedang dicari dalam sistem enjin carian boleh dikenal pasti melalui aplikasi Google Trend. Kita dah buat Google Trend kan? Jadi tengok dekat Google Trend tu, tengok perkataan apa yang paling tinggi dia cari. Kita pun ambil worldwide. Kita tak pilihlah Malaysia ke US, kita tengok worldwide. Oh, jadi perkataan ni paling banyak dia cari. Jadi itulah perkataan atau keyword-keyword yang kita boleh gunakan nak letakkan dalam tajuk, dalam tema kita, dalam penulisan, dalam cadangan. Jadi itu pentinglah. Bukan relate dengan judul dengan topik je. Sub-sub bahagian pun penting yang kena ada keyword yang berkaitan dengan perkataan yang mahal atau perkataan yang orang kata viral, perkataan yang memang orang duk cari, duk search yang banyak dekat sistem enjin carian. Okey, topik yang merupakan permintaan terkini dan kritikal dalam situasi COVID-19, apa lagi? Pemulihan ekonomi, sekarang ni dengan aspek teknologi. Sekarang ni pertembungan antara sosial dengan teknologi dipanggil pertembungan IR 4.0 dengan IR 5.0. Jadi ada isu tentang UNESCO. UNESCO dah keluar dari SDG, Sustainable Development Goal. So orang dah bincang dah kenapa SDG dia melihatkan kepada aspek kemanusiaan. Tak sentuh teknologi tau. Jadi UNESCO satu platform yang duk discuss kaitan dengan ada ekonomi dan sosial. Tapi tak terlalu kepada teknologi. Tapi ada satu lagi bahagian membuat IR 4.0.
So orang bincang benda-benda isu-isu terkini sekarang ni. Kan? Lagi-lagi jurnal saya kata dia jauh ke depan. Kita duk fikirkan IR 4.0. Kalau orang dalam pendidikan, kita masih lagi STEM, TVET, pendidikan abad 21. Is it true? Adakah benda ini yang sedang orang cari dalam sistem pendidikan? Cuba kita tengok paper 2021. Cuba tengok sekarang artikel-artikel jurnal. Pergi dekat Web of Science, Scopus, top publisher tu. Cuba type 2021. Apa betul-betul artikel yang dah keluar sekarang ni. Itu maksudnya artikel yang baru. Okey? Jadi penting Jadi permintaan yang terkini, kalau you dapat menerbitkan artikel tu, topik you berkaitan dengan high demand sekarang ni, orang itulah orang duk cari dan orang akan temukan artikel kita. Publisher pun happy. So bila orang temu artikel dia, orang akan start view. Bila orang bertambah suka, orang akan download. Bila dah download, dia akan cite dalam masuk artikel dia. Bila publish, kiraanlah cite. Bila dah publish, akan tingkatkan H index. Bila dah tinggi, jurnal asal dia Q4, naik Q3. Naik lagi citation H index, naik Q2. Orang duk cite lagi, naik Q1. Itulah ciri-ciri nak masuk Q1 adalah banyak citation. Dia tak terus melompat daripada Q4 pergi Q3, pada Q3 pergi Q2, pergi Q2 pergi Q1. Kembangkan atau menyambung kajian terdahulu dan hantar jurnal yang sama. Ini selalu saya buat. Maksudnya saya buat satu kajian, saya baca satu artikel. Ini untuk postgrad pun boleh dengar. So bila you baca jurnal, bacalah bahagian conclusion. Bahagian conclusion tu ada cadangan, sumbangan, ada cadangan. So cadangan tu biasanya cadangan untuk penyelidik akan datang. Ambil cadangan itu untuk kita jalankan penyelidikan. Jadi itu pun satu bahagian. Saya selaku chief editor, saya frust. Tak ada cadangan. Alamak. Sebenarnya cadangan ni lubuk. So bila you tulis cadangan, orang yang duk baca artikel ni dan tengok tajuk, saya sendiri tengok tajuk ni best lah. Benda yang pertama yang saya tak sabar-sabar nak pergi adalah cadangan. Dia kat conclusion. Okay, cantik. Aku suka artikel ni. Simpan masuk dalam file. Ada je student kata, saya tak ada tajuk lah nak buat thesis. Nah ambil. Lagi student kita sendiri lah. Datang serah tengkuk pula. Tanya tak ada tajuk. Ambil kita bagi. Kenapa nak buat tajuk ni? Bagus artikel ni. Artikel ni 2021. Tengok ke bahagian conclusion. Tu ada cadangan tu. Sambung kajian ni untuk buat UB PhD. Kan? Jadi, itu bahagian-bahagian yang orang akan download dan orang akan cite. Dan publisher dah tahu. Dengan memberi cadangan, dia membuka pada research gap. Orang akan ambil cadangan sebagai saranan untuk extend research. Jadi, penting Jadi, yang kita pula, yang maksudnya, dah lah kita ambil cadangan kat situ. Kemudian kita terbit pula di situ. Itu yang paling penting, jangan hantar tempat lain. Dahlah cadangan ambil kat jurnal situ, terbit kat tempat lain pula, terbit kat situ. Okay, chief editor maupun penerbit turut positif jika artikel bakal diterbitkan menyambung kajian terdahulu yang terbit dalam jurnal yang sama. Bahagian kesimpulan, ada cadangan yang tentang kajian akan datang. Maka kita boleh kembang dari situ dan terbit dari jurnal tersebut. Selain ada kesinambungan, ianya turut berlaku citation dan tumpuan bidang. Ingat bahagian tu boleh kembangkan atau sambung kajian terdahulu kemudian submit dekat jurnal tu. Jangan submit kat tempat lain. Okey, kembangkan dan kemas kini atau beri nafas baru pada artikel lama. Contohlah artikel lama pula tu bukan artikel jurnal. Contohnya artikel proceeding. Untuk dijadikan artikel jurnal untuk diterbitkan. Contohlah kan, siapa lagi orang-orang senior dekat sini? Zaman-zaman dulu, you memang pergi conference, pergi seminar, pakai zaman disket lagi. Zaman-zaman pakai disket, saya sempat lagi guna disket. Zaman degree dan master. Maksudnya tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, sempat lagi saya guna disket. Jadi time disket tu, saya pergi conference. Pergi conference tu pergi seminar. Time tu dah havoc sangat lah, dah rare sangat dah. Pergi conference kan. Syarat bergraduate untuk PhD pun cukup pergi conference je ketika tu. Jadi, saya simpan dalam apa kata disket tu. Jadi sekarang saya fikir aku nak terbit artikel boleh ke artikel tahun jadikan cerita kan 2001 nak terbit tahun 2021, 20 tahun selepas itu. Boleh bagi nafas baru lah. Macam mana bagi nafas baru? Okeylah, tukar citation sebab ketika tu citation dia semua 90-an. 95, 96. Jadi kita tambah. Kita ambil benda yang sama, tukar balik dia punya literature review, ada tukar dan sebagainya, method. Dapatan tak apa, kekalkan dapatan tahun 2000.
Tak ada masalah. Sebab orang tulis artikel, saya tulis artikel, especially yang artikel yang bukan secondary, yang primary, saya tak cakap data tu dia collect tahun bila. Saya tak tulis dalam artikelnya, data ni dikumpulkan pada tahun 19 ataupun pada bulan Mac 2020. Saya tak tulis pun. Jadi saya boleh terus terbit pada tahun 2021. Tengok balik you all. Tengok balik mana-mana artikel-artikel yang lama zaman-zaman dulu yang you pergi proceeding, online ke tak online ke, jom kita bagi nafas baru, kita tulis artikel untuk version 2021. Banyak kan? Pernah sekali secara ringkas saya cerita, ada satu universiti tu sini-sini ramai dah. Tak dapat 52, pensyarah grade 45. Student-student dia dah jadi profesor dah. Jadi guru-guru dia orang tu masih lagi 45. Jadi kita bagi solution, bantu, cakap geng-geng ni, okey ada tak conference artikel lama-lama, ada, zaman disket pun ada, bawa keluar benda tu, kita bagi nafas baru sebab syarat untuk kenaikan pangkat cukup ada berapa untuk era. Jadi dia cukup ada 2, tak saya ada 2 era je dia boleh naik 52. Mungkin nampak kecil. Dia bukan buat paper Web of Science, bukan Scopus. Tapi atas usaha kita bantu dia bagi nafas baru, akhirnya geng-geng tu bukan seorang, bukan 2, ramai yang dapat naik 52. Jadi 45-52 tu besar lah bagi orang akademia. Grade tu sepatutnya dia bayangkan nak pencen, student-student dia sendiri dah jadi profesor dah, dia masih lagi 45. Bukanlah dia tak expert tuan guru kita. Tapi consider dia tak dapat naik grade sebab tak publish artikel. Ini salah satu kaedah iaitu beri nafas baru. 66. Tajuk dan kandungan buka pasaran yang lebih luas. Sasaran dan segmentasi. Ini penting. Walau sebut segmentasi ni, macam kita nak jual baju kan. Memanglah baju, semua pakai baju. Tapi nak jual baju dengan siapa? Jual baju dengan kanak-kanak. Baru tahu segmentasi kanak-kanak. So macam mana nak keluar baju untuk kanak-kanak. Itu maksud dia. Baca artikel ni, orang tak baca semua. Aku nak baca jurnal, baca je lah. Surat khabar kan. Boleh surat khabar, baca semua bahagian. Terror kita ni. Sukan terror, hiburan terror, pendidikan terror. Tapi orang baca jurnal ni, pengkhususan, segmentasi itu penting. Jadi penting tulis tajuk tu kita tahu siapa audiens dia. Siapa orang pertama sekali baca? Kalau tesis, tahu dah orang pertama baca supervisor. Orang yang kedua baca adalah penilai. Jadi kita penulis tesis untuk supervisor dan penilai. Itu segmentation dia. Jangan fikir pasal orang lain. Sebab itu je sasarannya. Aku tulis tesis ni untuk dipersembahkan dan untuk dinilai oleh supervisor dan examiner. Examiner luar dan examiner dalam. Kalau tesis siapa? Tesis ni luas, melibatkan satu dunia. Tapi tetaplah ada peminat, ada yang bidang yang sama yang akan baca. Jadi make sure lah, awal-awal tadi saya beritahu, jangan hantar kat tempat yang bukan bidang kita. Jadi tak ada orang nak baca, tak ada orang nak cite. Macam saya semalam lah saya bincang. Jadi kat sini penting kita nak tentukan apa tip kita yang ada depan, dari nombor 1 sampailah ke 66 ya. Make sure kita kena hantar dekat tempat pasaran segmentation yang tepat supaya kita dibaca oleh komuniti kita sendiri. Orang yang dalam bidang kita, orang duduk site kita, kita site dia site kita balik. Itu dalam komuniti yang sama. Contoh, ini perlu dimulakan dengan menyiasat amalan sesuatu jurnal, semak setahun artikel yang telah diterbitkan. Macam biasa, contoh tidak meletakkan nama negara agar artikel ini tidak dinilai sebagai untuk tidak sesuai untuk semua negara. Itu penting. Sebab tu tadi investigate kan? Okey. Artikel dekat jurnal ni tak mention dengan nama negara. So kita tahu dah plan dia. So dia nak dapat pasaran yang luas. Okey. Tidak kecilkan bidang dan sasaran pembaca. Lebih besar segmentasi boleh dibaca oleh pelajar diploma hingga PhD akademik dan orang ramai. Contohlah you nak kata cerita pasal teori. Satu teori. Dan teori itu digunakan untuk semua bidang dalam social science. Kenapa you nak jadikan tajuk a review of theory X in specific, in automotive industry? Lah, kenapa buat macam tu? So audience dia kan jadi kecil. Tapi kalau buat a review of theory X for social science research. Jadi orang semua dalam social science research boleh baca teori itu. Itu penting dalam kita menjadikan tajuk yang dapat memberi tarikan ataupun dari segi keseluruhannya dapat menarik untuk meningkatkan citation. Jadi publisher suka yang macam ni. Kita ni banyak memikirkan hal publisher sebenarnya. Yelah sebab kita nak publisher terbit. Jadi kita kena fikirkan hal-hal publisher, apa yang publisher inginkan. Dia pun ada keperluan dan kehendak.
Okey, kajian di negara benua luar. Benua luar maksud luar negara lah luar negara, benua luar. Dengan menggunakan data negeri itu juga, ini smart. Contoh orang guna data secondary, lagi-lagi data secondary yang numerical statistik. Yang mana dia guna data di Nigeria contohnya. Dan dia akan submit artikel dekat Nigeria. Lagi-lagi jurnal-jurnal Nigeria yang national. Contohnya nama jurnal tu Nigeria Management Journal. Kan? Ada setengah. Malaysia pun ada juga. Jurnal-jurnal yang gunakan nama Malaysia sebagai jurnal. Kan? Macam Nigeria pun ada juga. Jadi negara-negara France pun ada juga. France Management Journal lah. Jadi orang meletakkan jurnal nama negara. Jadi kita boleh hantar dekat jurnal Nigeria Management Journal dengan syarat kita guna data Nigeria. Banyak kan data bank ke data apa-apa yang public yang kita boleh akses. Jadi kita gunakan data itu, ambil buat kajian di Nigeria, menggunakan data secondary, kemudian kita publish kat Nigeria. Nigeria susah nak tolak. Kenapa? Kalau jurnal Nigeria, for sure lah orang Nigeria je yang hantar. Kan saya dah bincangkan tadi, kalau semua orang Nigeria hantar, susahlah dia nak meningkatkan dia punya reputation. Macam mana Q4 nak naik Q3? Jadi isu. Takut lama-lama Nigeria tu discontinue nanti. Tiba-tiba dah adalah satu sekumpulan geng Jawa ni daripada Malaysia hantar dekat Nigeria. Punyalah seronok nari-nari dia orang. Hore-hore orang Malaysia ada hantar dekat jurnal dia. Sebab dia akan tambahkan statistik kat negara tu. Okey, ni dekat website dia beritahu bahawa jurnal kami dah ada dah orang Singapura hantar, orang Indonesia dah hantar, orang Brunei dah hantar, orang Turki dah hantar. Yang terbaru Malaysia. Jadi menambahkan statistik bahawa jurnal tu walaupun di Nigeria tapi banyak negara-negara luar juga hantar. Kita pula buy one free three, buy free two. Kenapa? Kita tidak inflation, kita Malaysia. Bawah tu daripada Japan, bawah tu daripada Netherlands. Punyalah menari tongang balik depan belakang atas bawah. Sebab dapat 3 country sekali. Lagi dia orang happy. Jadi ini strategi. Banyak kawan-kawan saya memang buat strategi ni sekarang. Dia pakai je, buka je annual report negara tu, main sikit-sikit analisis, kita hantar jurnal country tu, nationality punya country punya jurnal. So dia hantar kat situ. Itu pun tips. Itu tips lah. Tapi kita tengok macam biasa lah, check dulu Scopus ke Web of Science, macam biasa tu kena check lah. Tapi biasanya dia main dengan universiti, jadi tak ada masalah. Universiti tak adalah isu, orang kata apa, predatory tu. Jadi maksudnya okey. Tapi kita check juga sebab kita nak syarat graduat, nak Scopus dengan Web of Science kan. Jadi kena tengok juga. Okey, 68 menggunakan perisian bahasa yang sesuai. Ini perisian lah kita panggil apa Ada macam-macam kan. Ada software grammar lah. Macam-macam kan. Ada perisian check bahasa. Kan. Checker, language checker dan sebagainya. Macam-macam lah yang ada kat pasaran sekarang ni. Boleh gunakan. Bukan apa nak mengelakkan daripada kesilapan, typo dan sebagainya. Dapat meningkatkan kualiti penulisan. Banyak kemahiran kita kena ada ni. Nak jadi researcher, semua macam-macam perisian ada. Kan? Bahasa pun dah ada dia punya e-commerce software lah, macam-macam lah. Dari segi cek bahasa dan sebagainya. Sekarang ni nak tulis, nak paraphrase pun ada perisian dia. Jadi penting perisian dari segi language dan perisian untuk editing. Saya tak tambah kat sini, perisian untuk editing. Teroka dan siasat keperluan submit artikel melalui penghantaran melalui sistem online. Jauh sangat je salah ni. Online, okey. Dia bukan apa untuk memudahkan kita kita tahu nanti bila nak submit dia nanti tak ada alamak nak ni ke nak tu ke dah tak ready. Jadi kenapa kena ready awal-awal? Kenapa yang saya cakap? Okey, abstract satu file. Rupanya you pun kena keluarkan abstract, buat satu file PDF abstract. Okey, kemudian keluarkan jadi table satu file, figure satu file. Jadi kalau you bersedia awal memudahkan you nak submit dekat sistem online. Itu tadi yang saya katakan tadi, jangan missing. Seronok hantar kat sistem, dah terlupa nak masuk jadual dengan rajah. Jadi penting untuk teroka dan siasat keperluan submit artikel melalui penghantaran melalui sistem online. Maksudnya kalau kita nak hantar kat jurnal sekarang ni, bukan tahu kita nak submit, cuma kena explore. Maklumat ni nak kena ada dan sebagainya. So make sure maklumat demografi jangan tersilap. Geng. Dan tadi you all tanya nama kena standard. Sebab kena masuk dalam sistem. Apa yang you key in dalam sistem itu dah terkeluar nanti nama you dari artikel. Jadi jangan buat silap lah. Email jangan salah tulis email. Kan marah pula.
Oh lah, email saya salah. Oh, you email kat dia. Orang dia tak like, betul tak ada layak, tak ada siapa layan email tu. Sebab semua through system. So apa-apa pun, you pun dah buat sign copyright. Jadi apa yang tertulis, itulah you mengakukan dia sah. Ternyata dalam sistem you tulis email salah. Jadi kena make sure benda tu semua. Okay, kita yang ke-70. Banyaklah kan, sampai 100 kita ni. Okay, gaya penulisan seperenggan. Artikel adalah bersesuaian dan amalan di jurnal itu. Ini contoh, bila sebut gaya penulisan, saya tambah satu lagi perkara. Yang saya tadi sebut, gaya penulisan perlulah aktif dan pasif. Ada satu perkara yang saya nak tambah. Iaitu penulisan dia perenggan yang pendek. Ini saya tengok trend sekarang. Dalam bidang saya ni, ada beberapa jurnal, memang dia banyak perenggan. Dia tak banyak, dia dah 5 muka surat dia. Tapi perenggan dia, kadang-kadang 1-2 ayat dia, kalau 2 atau 4 ayat dia, berjaya satu perenggan. Kita ni, kalau orang Malaysia ni, kalau A4 size, kalau satu muka surat 2 atau 3 perenggan. Dia orang satu muka surat A4 tu boleh jadi 7-8 perenggan. Tu maksud dia kena tengok jugalah. Kalau dah style dia macam tu, kalau penulisan satu perenggan pun tak panjang, cuma 2 hingga 4 ayat, jadi kita pun kena ikut rentak yang macam tu. Tu maksud je lah. Sampai macam tu sekali lah rentakan saya dalam penulisan artikel ni. Jadi saya jadikan tips juga supaya kita dapat knowledge. Bukan apa, tips ni kalau you betul-betul, saya akan bagi tips ni tapi itulah tak complete lagi. Saya nak betul-betul nak susun ayat balik. Kalau ikut susunan pun dah lari dah ni. Jadi maksudnya saya kena restructure. Contoh bahagian ni duduk dekat bahagian ni sepatutnya. Sebab dah buat malam-malam tadi, campur dengan pagi tadi ada tak terutan. Jadi saya nak betulkan dari segi numbering. Tapi saya akan bagi dulu yang 100 tip ni, nanti lepas ni. Tapi itu untuk bacaan dia. Tapi saya ingat dalam 5 hari lagi, ada beberapa hari lagi, saya akan modify lagi 100 tip and tricks ni untuk supaya you dapat betul-betul follow the sequence. Bukan apa, ada yang look like macam similar. Tapi dia bukan similar. Dia maksudnya kesinambungan. Okey, jadual dan rajah harus mengikut format dan dilabelkan dengan betul. Ini isu dia label. Saya cek-cek balik bila komen tadi, betul lah. Saya banyak dapat komen yang mana kadang-kadang saya tulis jadual tapi tak ada arahan. Arahan contohnya, okey, rujuk table 3.1 tak ada pun dalam teks. Tapi rajah ada. Kan? Jadi walaupun rujuk jadual di bawah, tak boleh. Dia kata rujuk jadual di bawah 3.1. Sebab tu kena labelkan format dia macam mana 3.1, duduk center ke, duduk tepi ke, duduk atas ke, duduk bawah ke, yang tu kena tahu. Labelkan tu. Dari satu arahan, satu label. Itu mistake yang saya buat. Jadi itu jadikan tips supaya kita tak buat benda tu dan tak buat kesilapan. Okey, affiliation seperti nama universiti. Ni pun satu juga isu. Ditulis mengikut standard universiti dan ditulis mengikut bahasa. Jadi ni isu dia. Kalau tanya saya tak adalah isu besar, tapi masalah juga sebenarnya. Sekejap orang tulis Universiti Pendidikan Sultan Idris, ada yang tulis Sultan Idris Education University, English. Jadi kalau tanya saya, kalau consider nama tempat ni, pakai nama kita je. Nama kita yang kita dah daftarkan adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Biar orang barat tahu, ejen universiti salah. Biar dia tahu yang ejen universiti SITI kalau di Malaysia. Pendidikan. Dia tahu. Dan dia pun akan Google. Dan dia akan type Universiti Pendidikan Sultan Idris ni apa. Oh, dekat Malaysia. Macam tu. Dia akan, kita kena ada satu part lah. Kita tengok orang Malaysia ni kadang-kadang betul. Tempat saya confused. Ada tulis Sultan Idris Education University. Saya tak pernah guna Sultan Idris Education University. Bermula daripada saya start tulis artikel 2012 sampailah sekarang saya tulis Universiti Pendidikan Sultan Idris. Relax je, UK, US, mana dia boleh terima je. Jadi sebab tu tak konsisten tu lah masalah. Jadi cuba tengok yang you belajar dekat universiti. Kebanyakannya memang tulis direct je bahasa Melayu. Cuma apa berlaku kat Malaysia bercampur. Itu je lah, dah campur-campur dah. Ada yang tulis bahasa Melayu, ada yang tulis bahasa Inggeris. Tapi bagi saya sebenarnya universiti memang kena keluarkan arahan affiliation. Macam universiti saya dia keluarkan 2. Boleh pakai Universiti Pendidikan Sultan Idris atau Sultan Idris Education University. Patutnya kena tulis dua-dua lah. Okey. Okey ke? Saya dapat macam signal tengok internet saya unstable. Is it okay? Kalau ada apa-apa nanti terputus ke nanti minta bagi tahulah. Tiba-tiba pula keluar apa unstable internet ni. Should be okay lah sekejap. Ada terputus juga tadi. Terputus tadi. Saya ulang balik lah. Jadi untuk 72 ni affiliations ni kalau boleh standardize lah. Ambil contoh macam saya dekat Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya better tulis Universiti Pendidikan Sultan Idris bukan Sultan Idris Education University lah.
And apa yang berlaku kat Malaysia sekarang campur-campur, sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa Inggeris. Jadi bila nak measure ranking universiti, kadang-kadang takut dia kira yang Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sultan Idris Education University tak dikira. Saya tahu dia boleh merge, tapi the best part adalah standardize. Jadi ada setengah universiti memang dia dah keluarkan email, okey, minta semua pensyarah, semua postgrad untuk buat affiliation gunakan bahasa Melayu. Okey, jadi ada yang nak buat macam tu. Baguslah. Itu contoh saya lah untuk kita. Sebelum kita cerita hal orang, untuk kita make sure kita punya affiliation standard. Tak ada masalah, you hantarlah satu dunia ni. Tak ada masalah guna bahasa Melayu sebab dia tahu tu nama universiti. Dan dia tahu you dekat Malaysia. Tak salah lah gunakan nama universiti yang dekat Malaysia. Kan? Cuba you bagi nama saya kat taman saya ni. Saya tukar nama saya Kota Maling Prima ni letak dalam nama English. Tak sampai barang Shopee semua. Kan? Jadi kena tulis yang sepatutnya. Okey, kepentingan dan susunan nama penulis. Kepentingan dan susunan nama penulis. Nak kena cakap lah walaupun sepintas lalu. Dah cakap dah semalam kemarin. Okey, first student. First author adalah student. Correspondent author adalah main supervisor. Barulah supervisor nombor 2, nombor 3 dan orang-orang lain. Ingat, saya ulang balik bahawa first author sama markah dengan correspondent author. Jadi tak perlu gaduh-gaduh. Kalau kita first author dapat 10 markah, correspondent author pun dapat 10 markah. Jadi tak ada isu, pelajar nombor 1, first author, supervisor jadi correspondent author. 74, nama penulis adalah seragam untuk semua artikel ni. Nama penulis ejaan tu yang kita bincang tadi, ada yang tanya. Kalau nama saya Nurul Fazli Habidin, tak adalah saya tukar sekejap Habidin, Nurul Fazli ke N Fazli Habidin ke tak. Saya akan tetap tulis dalam apa keadaan pun saya akan tulis nama penuh saya Nurul Fazli Habidin. Itu maksudnya konsisten supaya make sure saya punya artikel sama. Bila orang nak cite saya pun konsisten. Ada citation tak kira tau. Orang nak cite saya, bila Nurul Fazli Habidin, orang akan cite Habidin NF. Itu standard APA. Tapi disebabkan bila saya tak konsisten, jadilah Habidin Nurul Fazli, tak pasal-pasal orang cite saya Fazli pula. Fazli Nurul Habidin. Jadi Fazli NH. Kan pelik tu. Bila orang cite salah, tak masuk tau. Tak masuk tau. Citation dalam Google Scholar, citation dalam Scopus ke website, tak kira. Sebab dia salah buat citation. Malah pun dia akan mengganggu kita punya peletakan dekat rujukan pun jadi lain bunyi dia. Banyak juga orang letak bin. Tu pun satu bab lagi. Nurul Fazli bin Habidin, dah pening pula Mas Salim. Macam mana dia nak buat citation ada bin pula. Bin binti. Jadilah Habidin NFB. Mana pula FB tu sebab B tu bin. Jadi minta Datuk ke Tan Sri ke apa semua kat depan tu tak perlu ada. Nama yang seperti dalam surat beranak kita, tapi kita gugurkanlah bin, binti, haji, anak lelaki, anak perempuan tu semua tak ada. Output atau dapatan artikel boleh dilindungi harta intelek. Ini just to share with you lah. Sebab kita belajar tentang artikel. Ingat, kita tulis artikel ni, walaupun artikel tu dah terbit, artikel dah terbit, kita ada conceptual framework. So, conceptual framework dalam artikel tu boleh daftar dekat MyPo. Di borang copyright, contohnya dia tanya bahan yang kita nak lindungi ini dah terbit atau belum. Kalau belum terbit, tik belum terbit. Kalau dah terbit, tik terbit. Maksudnya artikel saya 2006, lama dah tu. 2006, dah terbit 2006. Tapi saya rasa ada benda saya nak secure. Framework tu saya isi borang copyright, saya register dekat MyPo, isi sekali dengan sijil RM85, nanti dapatlah sijil certified yang saya dah ada satu, orang kata copyright yang sah, yang disahkan oleh MyPo. Walaupun gambar rajah itu, framework itu telah terbit 10 tahun yang sudah. Jadi ini pun satu part juga ni, nak jadi lecturer, orang tengok juga. Ada artikel jurnal je, harta intelek ada? Harta intelek tak ada. Student PhD tak ada harta intelek, punyalah banyak dalam thesis tu boleh harta intelek, research design boleh harta intelek, instrument boleh harta intelek, conceptual framework boleh intelek. Banyak cuba tanya kakak, saya secara rajin menyembang sebab dulu saya ambil exam sebagai patent agent dekat MyPo bangsa tu. Jadi kenal orang kat situ banyak. Dia sembang agak, nak tanya kak soalan simple jangan marah. Jawab dengan ikhlas dengan simple. Kak apa benda yang boleh copyright? Semua benda boleh copyright. Dah kau jangan tanya. Jadi simple lah sebab dia start dia macam tu kan.
nak masak apa mi kari special kan, boleh buat copyright resipi tu. Jadi apa-apa saja, pantun 2 kerat, pantun 1 kerat, 1 rangkap pun boleh copyright. Apatah lagi tesis. Tesis bagi banyak kita boleh copyright. Okey, kolaboratif. Okey, ada soalan tak setakat ni sebelum kita pergi yang ke-76? Ada soalan tak? Okey, zaman Razima tanya zaman disket. Memang betul lah zaman disket. Ada universiti yang tidak kasih naik 52 walaupun dah ada PhD sebab isu penerbitan dan pendidikan. Kena stay grade 51 je kalau tak masuk buat gelaran balik publish di Jurnal 4. So kalau 51 ni bukan bersyarah lah, bukan bersyarah tetap. So balik-balik PhD dia dapat 51. Biasanya Twitter akan naik 51 bukan 52. Tapi kalau bersyarah tetap daripada 45 naik 52. Tapi banyak lagi bersyarah yang 45 lah. Ada few lah. Maksudnya timbang tara tak. Kalau tanya saya, tak tahulah pada pandangan saya dah kena, diorang tu dah ikut time base lah. Ada optional because of experience. Setiap tahun dapat 80 markah. Time base sepatutnya dah boleh bagi lah. Jadi itu isu dia. Kalau tanya saya lah, saya cakap terus terang profession yang betul-betul best kan cikgu. Kalau tanya saya pasal salary lah. Sebab cikgu bagus ada persatuan je. Tiap tahun persatuan ni duduk defend nak gaji cikgu naik, gaji cikgu naik, gaji cikgu naik. Gaji pensyarah mana ada naik? Mana ada persatuan pensyarah ni bersungguh-sungguh nak perjuangkan gaji pensyarah naik. Jadi kalau tanya saya terus terang saya kalau masih saya jadi pensyarah sekarang ni 52 cikgu-cikgu dengan saya pandang sebelah mata je. Sebab gaji diorang sama je gaji saya. Gaji student-student saya cikgu dengan gaji saya sekarang sama je. Jadi itu cerita pasal gaji lah. Sebab tu kalau pesan jadi cikgu ni untung. Jadi cikgu ni untung. Gaji sama je saya ingat. Ada yang student saya dekat Sarawak, dekat Sabah, gaji lebih kurang sama macam saya je. Okey, kalau baru habis PhD IPTA, offer mesyarah kanan itu macam mana? Mesyarah kanan adalah, kalau you bukan from the academician line, biasanya adalah dia punya apa? Dia punya standard lah, confirmation. Spec confirmation tu lah kan. Tapi dapatlah 51 sebab because you are from outsider kan. Tapi kalau you are from academician dapat 52 juga. Tapi kena adalah prasyarat nak dapatkan benefit sebagai pekerja kerajaan tu adalah kena confirm apa semua dah. Syarat kanan tu lah maksudnya dah because of you ada PhD dan experience lah. Ini sebab jadi cikgu 10 tahun sebab nak jadi pensyarah. UPSI tempat yang paling bagus lah. Yang mana ramai lah yang cikgu berhenti jadi pensyarah kat UPSI. Betul bawa geleng kepala. Alamak, menyesal aku dah jadi pensyarah. Kawan-kawan aku cikgu dah naik 54 dah jadi apa dah semua. Aku duduk diam di sini 52 tak bergerak. Dan 52 kena buat research, jadi cikgu tak payah buat research pun. KPI ke sana sini. Itulah dia ada pro and con lah. Kalau betul-betul nature tu betul-betul jiwa you memang betul-betul research based, pindahlah universiti. Kalau tidak duduk jadi cikgu lah. Pada pandangan saya lah peribadi. Sebab saya nampak ramai juga kawan-kawan saya duduk kat universiti tu bila dia macam salah langkah. Saya rasa dia maintain. Saya tanya, patut aku maintain kat sekolah lah. Kawan-kawan dah jadi pengetua, dah jadi apa dah. Aku duduk sini juga. Dia tengoklah situation. Saya tak katalah saya menyokong kedua lah. Itu niat masing-masing. Nak jadi pensyarah silakan, nak jadi cikgu pun silakan. Sama je lah, pusing-pusing lah. Pensyarah IPG jadi cikgu dan sebagainya. Kita ada ke JUSA? Ada JUSA lagi best. Cikgu jadi JUSA. Relax je kat sekolah JUSA. JUSA ke level profesor. Level cikgu sekolah boleh dapat JUSA tau. Itu ramai tak tahu. Kita duk cerita profesor. Buat apa nak jadi profesor? Saya bukan nak profesor, saya nak gaji macam profesor. Nak gaji macam profesor duduk kat sekolah pun boleh. Sebab kat sekolah pun ada JUSA. So, kalau tanya saya, sistem grade cikgu lagi best pada pensyarah. Kita pasal tu lah kalau orang nak tahu lah. Alright. Ada lagi soalan? Tak ada, saya sambung sebab kita banyak lagi. Okey, ini sekejap kita dah masuk tip mana saya takut lepas. Okey, kolaboratif. Kolaboratif. Okey, sambil-sambil saya tengok jam lah So jam dah pukul 4 dah. Susah nak ambilkan 100 ni. First time saya deliver 100 ni selalunya deliver 60 je. Deliver tapi tak apalah, kita buat setakat mana yang kita boleh, nanti kita akan sambung balik.
And tapi itulah saya kena restructure modul tu. And is it okay? Is it okay, tak ada masalah lah kot. And memanglah secara official kita memang 5 hari. Nanti kita buatlah, nanti jumpa balik. And kita jumpa balik untuk kita refresh ataupun benda-benda yang kita tak tambah tu kita tambah. Saya okay kalau you all okay. Macam contohnya kalau malam ni nak sambung. Sambung malam ni, sambung lagi berapa jam. Saya okay je. Tapi yelah takut you all penat dan sebagainya. Okay, nombor 76 untuk kolaboratif, pertimbangkan untuk menulis bersama dengan penulis antarabangsa. Yang ni kena buat star tepi tu, kena bulat 76 ni. Ini checkmate lah. Ini sampai maksud saya cakap tadi kan, you tulis nama you from Malaysia. Tiba-tiba you kawan you ada belajar dekat UK, masukkan nama dia dekat UK. Tak kisah nama Jawa, yang penting alamat tu, affiliation tu. Okay, ada kolaboratif. Lagi jauh, Malaysia ni jauh kat mana ni? Ada Palestin, ada UK, itu bagus. Bukan apa tu, publisher tu macam nak tolak pun, nak reject pun kira-kira balik. Ish, kalau aku reject ni buat kolaboratif, sebab mostly semua jurnal Q1 pun dia ada isu tentang nak memenuhi KPI kolaboratif artikel. Lagi-lagi jurnal kat Malaysia, terkejut chief editor. Ada orang hantar artikel kat jurnal kat Malaysia lah, buat kolaboratif lah tu. Itu antara benda yang kita kata tak payah nak discuss terlalu panjang lah. Memang meningkatkan KPI. Okey, kalau tanya saya, KPI, kalau mesti saya lah, KPI University UPSI naik ranking, KPI Malaysia dapat ranking, dapat KPI KPT naik ranking, KPI jurnal itu dapat naik ranking. Semua dapat pukul rata, semua dapat manfaat. Jadi sebab tu kalau tanya sekarang kita bincangkan tadi kan, cara paling mudah adalah student PhD itu sendiri dah ada buat kolaboratif dengan industri dan juga academician luar negara. Bukan pelik, bukan baru. Okey, contohnya you buat PhD, second supervisor you adalah from industri. Dan kebetulan pula rezeki kita dapat industri yang bukan dekat Malaysia. Dapat pula industri yang katakan dekat Itali. Okey. Oh, kita punya second supervisor industri dari Itali tu, bukan calang-calang. Okey, kebetulan pula kita pula dengan academician ada dekat UK. Jadi supervisor you seorang profesor dekat Malaysia, second supervisor industri dekat Itali, yang third adalah academy lecturer daripada UK. Tulis artikel 4 orang lah, kita dengan 3 supervisor tadi. Selesai masalah. Orang dua pening-pening nak lepas Scopus Web of Science, tak lepas kita diam je. Macam mana boleh lepas? Ada tu tips nombor 76. Ini memang saya boleh letak dia, kalau kita panggil lah bahasa kita lah, king lah. Ini antara tip king lah, antara duduk-duduk dekat atas tip lah. Biasa dah lama dah kalau tadi jumpa kawan saya, untung kau, itulah sebab tu aku pergi conference, aku memang nak buat database. Aku nak banyakkan kolaboratif, jadi kita pusing-pusing artikel. Ni worldwide. Jadi orang barat pun nak kolaboratif dengan saya sebab dia tahu dia nak kolaboratif dengan Malaysia. Jadi benda tu bukan sekarang, bukan benda baru, dah lama dah strategi ni. Tapi maksud saya masih belum selesai masalah ni. Maksudnya semua orang perlukan maklumat ni. Perlukan kolaboratif yang macam ni. Okey, pertimbangkan untuk menulis bersama dengan rakan industri. Rakan industri rare tau. Ni saya nak nasihatkan kawan saya yang buat PhD ni, yang tak ada kerja, join industri. Paling tidak pun register company lah. Pergilah register company dekat SSM tu, tak buat Sdn Bhd, buat enterprise je. Jadilah jadi pengarah ke. Jadi bos ke dekat syarikat SSM, syarikat sendiri tu. Jangan buat nama-nama bukan-bukan, buatlah nama komersial sikit yang berkaitan dengan research. Buat satu nama, buat satu syarikat, modal RM90, register syarikat yang ada nama-nama ala-ala research tu, pap. So nanti kalau tulis artikel, tu dia kat situ. Berduyun-duyun, tak payah pergi jauh. Politeknik sekarang jenuh cari orang sekarang ni. Ada tak kawan-kawan pensyarah yang boleh ajar research method tapi from industri? Kenapa? So kita orang kena lantik pensyarah industri sekarang. Kan? Semua industri sekarang dah kena cari penasihat, kena cari pensyarah, kena cari advisor from industry. Cara yang terbaik untuk student PhD yang tak ada kerja sekarang ni ataupun memang free sekarang ni, pergi register company, buat je syarikat enterprise. Okay, you jadi bos. Okay, buatlah business card ke, buatlah apa. Okay, make sure. You kata apa? Okay. Jadi orang akan mula dah tadi. Itu pada pandangan saya dah sekarang ni dah. Itu antara benda rezeki orang ada PhD. Kalau nampak saya nampak sekarang tu dah ke arah tu. Tapi semua nak tunggu terus dapat jadi pensyarah IPTA mungkin take time lah.
Okey. Apa saya cakap ni yang tak side kot, side tape kot. Kat mana tak side tape? Sorry saya kena mute. Okey, alright. Okey, okey, pertimbangkan penulis serahkan industri. Jadi tulislah kalau ada. Tadi penulis daripada antarabangsa, akademia. Sekarang ni penulis daripada industri kan. Okey, pertimbangkan untuk berkolaboratif dengan mengekalkan identiti sebuah negara. Ini pun penting juga. Ini perlu dilakukan secara penyiasatan dalam satu-satu jurnal terlebih dahulu, biasanya 12 yang terkini, 12 bulan. Contoh jurnal ini dari negara MNO, satu negara tak sebutlah. Bila dia semak chief editor, editorial board, penulis, okey, kebanyakannya dari negara MNO, sama je. Jadi penyidik yang ingin menghantar dalam artikel perlu invite penulis bersama dalam negara MNO juga. Itu cara dia. Minta maaf saya sebut paling mudah lah, paling dekat dengan kita. Saya nak hantar jurnal kat Indonesia. Dan saya perasan kat Indonesia mostly yang hantar kasi orang Indonesia. Saya nak tembus jurnal tu, lagi-lagi minta maaf saya sebut ada bidang agama, bidang Islami. So banyak jurnal-jurnal Scopus Islami di kat Indonesia. Cara dia yang paling best sekali nak tembus jurnal tu adalah menulis bersama dengan orang Indonesia. Maksudnya mungkin kita 3 orang, nombor 4 tu letaklah penulis daripada Indonesia dan submitlah jurnal kat Indonesia. Itu dia punya trik. Sama juga dengan jiran satu lagi, Thailand. Thailand pun macam tu juga. Hantar jurnal kat Thailand, tengok nama semua nama Thailand, nama kita bukan nama Thailand, boleh hantar kat jurnal Thailand tu dengan memasukkan seorang nama Thailand dalam kita. Itu penting tu. Jadi itu pengalaman saya lah, bila saya tengok, bila saya observe, itu yang kita kena lakukan. Jadi pertimbangkan berkolaboratif, mengekalkan identiti sebuah negara. Okey, kenali dan menyiasat chief editor untuk strategi penerbitan artikel. Ini saya buat. Ini pun kena take note ni. Semalam saya sebut. Kan saya kan salah satu chief editor yang favorite saya ni, yang saya kerap akan cite adalah Jiju Anthony. Dan bila saya Google Jiju Anthony ni, saya dapatkan CV dia. So bila saya dapatkan CV dia, saya check, oh rupanya dia jadi chief editor bukan satu jurnal, tapi banyak berbelas-belas jurnal. Apa yang saya buat? Saya hantar artikel bukan dekat jurnal yang biasa saya hantar, tapi saya hantar lagi mana-mana yang dia jadi chief editor. Selesai masalah saya. Saya dah tahu dah kat mana saya nak hantar jurnal. Senang je. Oh itu jurnal yang berbeza-beza tapi chief editor yang sama. Sejak pada hari itu saya dah terus buat plan. Okey, saya akan jadi reviewer kepada semua jurnal dengan yang saya katakan tadi sebagai chief editor. Senang, saya ada repo yang bagus. Saya ada repo dia yang bagus. Saya bantu dia, saya jadi reviewer untuk semua jurnal-jurnal dia. Masa yang sama saya pun submit jurnal dekat jurnal dia. Itu yang you kena tahu bahawa itu cara kita buat kolaboratif dalam konteks jangka panjang lah. Itu antara satu rahsia yang saya kena buka lah. Kalau orang nak tahu kenapa saya banyak artikel, alah Fazli tu hantar artikel sebenarnya nampak je jurnal yang berbeza. Tapi sebenarnya chief editor dia sama je. Dia tangkap chief editor tu pandai. Jadi lepas tu dia submit lah jurnal dekat chief editor tu. Lepas tu dia buat repo. Dia baik dengan tu, kadang-kadang bantu support dia, kadang student dia nak buat expert validity dia tolong, kemudian jadi reviewer. Smart lah. Itu nama dia smart. Kan? Jadi saya pun tak payah pening-pening. Ni jurnal mana ni minta saya review? Saya pun tak ada commit pun dengan jurnal ni, decline lah. Decline maksudnya orang offer saya jadi reviewer, saya tolak. Bukan kata saya saja tolak. Wah tak, maksudnya memang saya tak mampu. Satu lagi sebab masa. Isu dia pula, dia bukan jurnal yang saya nak contribute. Dan saya pula tengok chief editor ni bukan klik chief editor yang saya nak hantar. Jadi saya tak ambil task tu. Okey, komunikasi dan jalinkan hubungan profesional dengan pengurusan dan penerbitan jurnal. Ini dah. Komunikasi dan jalin hubungan. Contoh dia, jalankan hubungan profesional dengan bantu menjadi reviewer. Ni reviewer ni kalau you nak tahu ni, pernah satu kes, student saya tak belum dapat PhD, tengah buat PhD, dia bukan pensyarah, dia fresh grad. Okey, daripada master betul buat PhD, okey dia fresh grad. Jadi dia jadi reviewer. Bila dapat satu reviewer ni, dia dapat satu task, satu jurnal dia dapat jadi review. Tak silap saya Emerald kot, dia jadi review kat Emerald. Jadi dia tengok, bayangkan student PhD pun menjadi reviewer, bukan doktor ke profesor jadi reviewer. Orang yang tengah buat PhD pun menjadi reviewer dan saya identify, ni paper ni, saya tahu siapa pemilik paper ni. Dia kata, ya ke? You cuba type dia punya abstract tu, ambil poin-poin penting, kita type kat Google. Nampak tak? Profesor. Betul lah. You ni bersyukur, you ni dahsyat tau. Student PhD review profesor punya artikel. Itu sebab tu you relax je. Artikel jurnal ni, you cuba bayangkan. Kita lah punyalah hantar jurnal Q1, Q2. Mengatakan, oh jurnal ni hebat dan sebagainya. Tapi you tak pernah fikir, siapa reviewer? Kan? Reviewer tu volunteer. Masalah jurnal sekarang ni kurang volunteer. So kalau dia kata you bukan ada PhD pun, dia minta CV kita. Walaupun you tak ada doktor, tapi because you ada experience,
topik tu memang nature dalam bidang you, so dia akan ambil ya. Bayangkan student saya fresh grad yang tak ada pengalaman industri pun dilantik menjadi reviewer dekat top publisher dan dia pernah review paper profesor. Jadi kalau tanya saya, student postgrad pun dah boleh jalinkan hubungan lah, jadikan reviewer. Okey, pihak universiti atau persatuan siswazah boleh menjemput. Ini satu lagi cara yang paling terbaik. Kita dah tahu dalam bidang kita dekat universiti tu, memang kita bidang tu okey, pakat dengan persatuan siswazah. Okey, jom kita panggil chief editor bagi talk. Ni, panggil chief editor datang bagi workshop untuk bidang spesifik bidang kita ni, small group. Takkanlah dalam tu ada 10 orang, 1, 2 tak boleh lepas kot dekat jurnal dia. Kita dah panggil dia kot, bagi duit tiket flight, bagi dia token lagi. Takkan tak lepas kot. Itu cara yang terbaik. Contoh sekarang ni plan dengan persatuan siswazah universiti, invite chief editor dalam bidang yang, kalau boleh chief editor yang bagus-bagus lah. Jangan cari chief editor jenis biasa-biasa. Carilah sign direct chief editor dan sebagainya. So datang dekat universiti kita, sekarang ni online ke tak kisahlah macam mana. So dia akan bagi direct tips. Tu yang sangat penting lah. Okey. Mengikut dan menyokong berkolaboratif dengan jurnal dan penerbit di sosial media. Kesian tau korang ni. Orang lagi main kalau artis ke apa semua korang follow. Ni saya minta semua orang yang dekat sini, tak salah sebenarnya saya ceritakan manfaat. You pergi dekat Facebook, Sign Direct, Web of Science, Scopus, semua like page dia. Like page dia. Okey? Nanti dia akan dapat asyik keluar iklan ke bukan kan? Lepas ni Facebook dia akan penuhkan tip terbit artikel dekat Emerald, Okey, pergi kat semua ni, Web of Science, Scopus tadi semua. Okey, like page dia. Saya antara orang yang kalau you tengok nanti, saya antara orang yang akan like page tu. Bukan apa, dia orang tahu tau, tak ramai. Kadang-kadang tak sampai ramai orang pun. Lagi-lagi macam in the sign tu, sedih saya rasa. Yang like tu saya, ada 2 orang lagi je yang like. Jadi, dia tahu yang Nurul Fazli ni banyak bantu dekat social media. Kadang-kadang saya bantu komen ada masa saya share. Itu sebenarnya faktor-faktor tambahan kenapa dia terus nak jalinkan hubungan dengan saya. Dan kenapa artikel saya terbit kat InnerScience. Saya letaklah persen yang rendah. Mungkin dia kesian kot dengan saya. Jadi sebab saya banyak bantu dekat social media, jadi dia pertimbangkan artikel. Pokok dia sedar, takut saya merajuk. Kalau dia tolak paper saya, nanti saya tak nak dah support dekat social media. Jadi tak ada benda yang rugi. Bukan kita menyokong benda bukan. You like page dekat ni, nanti akan masuk dekat ni punya ni, semua berkaitan-berkaitan dengan jenis. Ada special issue lah, ada apa tips lah, ada notes lah, ada jurnal baru lah, apa semua dia akan update kat Facebook. Jadi Facebook kita cantik. Saya ni kadang-kadang saya tengah fikir, saya pergi tanyakan kawan lah, senang kita belajar kat YouTube je. Saya nak bersihkan saya punya Facebook supaya benda-benda yang bukan-bukan tak masuk. Tu dia ajarlah, saya kena yang mana page-page tu dia ada auto like tau. Jadi saya nak kena unlike supaya message bukan-bukan tu tak masuk dalam saya punya Facebook, supaya Facebook saya masuk benda-benda yang okey-okey je. Okey? Alright. Saya kena stop. Minta maaf sangat-sangat. Kita tak dapat habiskan 100 ni. Memang betul-betul tip sampai 81. Saya lahir pun 1981. Jadi kita sambung. Okey, minta maaf saya pun memang rush nak ke pusat rawatan tu. Saya pun tak dapat share slide ni, tapi saya plan bila saya balik nanti saya akan share video ni, especially video ni, video pagi tadi pun tak sempat nak upload. Okey, nanti saya akan bagi dengan slide. Tapi slide ni sementara lah. So I need to revise this slide, dapat proper yang 100. Nanti besok saya sambung terus kepada 82. Mungkin time is change. Saya minta izin lah. Mungkin sesi petang tu saya tak buat 2.30, buat 2. So hari besok kita start pukul 2 juga sebab kita nak tarik-tarik masa. Dan mungkin saya akan fikirkan lah. Nanti kita akan bincang kat grup WhatsApp. Kita perlukan tambahan 1 hari lagi ke untuk kita support mana-mana yang kekurangan lah. Okay? Tapi baguslah at least 1 hari tu mungkin kita relax dulu seminggu akan datang ke supaya kita boleh refresh, boleh nampak mana kekurangan, jadi kita boleh tanya dan sebagainya. Jadi saya minta izin semua, jam pun dah 4 suku kan. Jadi kita off dulu, boleh? Boleh tak ada hal. Okey, nanti kita bincang kat grup WhatsApp lah untuk ni. Setakat ni okey, bagi saya cuma saya macam macam patutnya tip ni kena habis. So sesi petang tadi saya kena tunjukkan yang tadi how to merisik chief editor, yang tu saya dah tertinggal sikit, yang ni tertinggal sikit. Jadi mungkin saya ambil conclusion, why not kita ambil 1 hari nanti extra, jadi 6 hari lah untuk kita buat yang ni.
Okey, minta maaf sangat-sangat saya kena stop video ni dengan ucapan terima kasih dengan masa dan komitmen. Saya perlu buat rawatan sebab tak boleh nak lewat sangat sebab dia ikut time base kan. Okey, minta maaf semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan terima kasih. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Doktor. Terima kasih doktor.